Alolah, duk mana ni Ridwan dengan Munawar? Malah janji nak jumpa sen ni. Pukul berapa dah tak siapa-siapa juga lagi ni. Panas dah ni. Aloh, kata pergi kat Ike. Colok aku pergi kat Ike. Ni kau pergi buat ke dia tak pernah sabar kalau kena lipat kedua orang ni. Tak apalah, kita tunggulah sen ni. Tunggu Wan. Jauh lagi ke Wan. Dah pukul 8 ni Wan. Sampai dah. Dah sampai dah? Sampai dah. Wah, cantik Itu dia. Wah, itu dia Liz. Sampai. Kita parking dulu. Parking dulu. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah, cepat. Boleh Wan Ya, sekejap. Bentar-bentar. Tukar ya. Liz, Assalamualaikum. sebut kata negeri Kelantan penuh dengan seni budaya. Tinggal bah saya ni, tak tinggal ni. Mananya? Tapi tak bawa Ike. Ike mana? Tangan kosong kita datang ni. Malam pagi. Nunggu tu gak saya daripada Ike tak tadi. mau mari kat saya. Tak tahu buat apa. Liz kata kita nak pergi pasar nelayan. Ya? Kenapa nak suruh bawa ikan? Kat sini kan Alah. kita beli. Kita beli. Biasalah, saja nak suruh pergi dulu deh. Pasal nelayan mana kita ni, Liz? Kita sebenarnya lah ni ada di Tok Bali Pasir Putih. Sebabnya dekat sini ada macam-macam sangat aktiviti mana berkaitan dengan ikan ataupun aktiviti laut lah. Okey, kalau kita tengok peta tu, Pasir Putih Tok Bali ni dia dekat mana? Dia duduk di sempadan juga dengan besuk, dia sempadan juga dengan bacok. Dia juga memang sangat menarik lah. Ada macam-macam sebenarnya. Benda-benda kita boleh buat sini. Kalau mari Tok Bali ni, perasan tak? Nawa, kita mari tu banyak kedai-kedai kepuk. Faham tak? Nawa dia orang Sarawak. Saya ada belajar sikit-sikit walaupun saya orang Sarawak. Saya ramai kawan daripada Pantai Timur, Negeri Kelantan. Tetapi semalam saya belajar satu perkataan baru. Saya terkejutlah. Saya pergi kedai semalam. Lepas tu saya cakap saya nak beli air mineral. Lepas tu Abel tu dia cakap nak supit tak? Sumpit. Supit. Dia cakap sumpit. Sumpit apa bang? Saya tanya dia. Dia cakap supit ngongak. Tapi saya ada soal lagi untuk Munawar. Jabe. Jabe tu apa? Lebih kurang lah tu. Jabe benda plastik sama juga. Benda sama. Plastik lah. Plastik. Jabe ataupun plastik ngongak. Itulah bahasa-bahasa logat orang Kelantan lah. Jadi kalau mari ke Tok Bali ni, dia bersebelahan dengan besut. Jadi ada produk pelancongan seperti kalau produk makanan ada kepuk ada. Kepuk ada. Ikan masin ada. Ikan kering. Ikan bekok ada. Gelama bekok. Lepas ni Munawar kena tegak. Yang tu saya belum cuba lagi. Kena tegak ada lepas ni. Yang pastinya lokasinya di hadapan pantai yang cukup indah. Betul. Berhadapan kita betul-betul depan pulau perhentian. Betul. Saya ni pertama kali datang ke kawasan Tok Bali ni. Saya terpukau dengan keindahan pemandangan pantai yang cukup indah ni. Nama pantainya Pantai Bisikan. Fisik lah sebab dia fisikan bayu tu dia. Apa ajar ni? Tapi kita kena ada tugas hari ni. Ada, betul. Kita bertiga akan bersama dengan anda untuk Selamat Pagi Malaysia. 40 lokasi kami akan cuba habiskan. Ini dah 30 lebih jam 36. Lokasi ke 36 kita. Dan pastinya pengisian di Pasir Putih ni akan lain daripada yang biasa anda tengok. Biasa kalau kita ke Kelantan kita tengok di ke barat. Kali pertama kami bawakan di ke Labo. Dia kena sebut molek dia. Sabdu sikit. Sebut molek sikit. Di Labo. Kali pertama kita bawa. Betul. Selain itu, kita nak gambarkan apa yang istimewa sepanjang 2 jam pada hari ini. Kita ada pertandingan sukan, tak tahulah sebutan saya betul ke tak. Bidah. Betul. Betul kan? Bidah. Ataupun sukan lastik. Selain daripada itu ada masak kerok. Masak kerok memang banyak sangat sebab makan hot tradisional di negeri Kelantan sendirilah. Nak tahu apa kena tunggu lepas ni. Lepas ni. Tapi kena masuk lah ni. Kena masuk lah dulu. Mari saya nak bawa Ridwan dengan Munawar. Jom kita pakai gigi dah. Jom kita masuk. Ni nampak. Sangat-sangat comel. Jom. Di Rurehlah. Di sini tercipta kenangan. Ini pintu masuknya. Sila. Jom. Sabar pula kau. Siap lah kau adik kakak kapur tu. Hong kawe budak Kelantan, kawe bernama awe jemput singgah cepat kawe hati orang comel-comel tepat persis ni jalan makin sedap pagi malam. Jalan tok jeng, tok susah kalau hilang nak royak. Negeri Patah Timur jajuhan ada 10 tempat kawe kota baru budak-budak memang juru buah-buah tebik bandar kita ringat pasirah dari PCB sampai Gomuse. Kita gomo ewa mule diaju 3. Kita main gasing ewa mule diaju 3. Pedikir barat bergendera banok ubi memang tak relem
kuah makan roti tak ada ilmu sabar besar jadi bekal sebelum mati tepi sawah jumpa katuk buat ngupek ikan puyuh. Terima kasih adik kakak anak Kelantan. I love you. Mari. Nak royak bui korek Kelantan, weh. Selamat pagi Malaysia, ke lokasi seterusnya. Saksikan SPN Eto Bali secara langsung dari Dihru Rehlah, Pasir Putih, Kelantan pada Sabtu 19 Oktober 2024. SPN Bacok pula akan bersiaran secara langsung pada Ahad 20 Oktober 2024 bertempat di Universiti Malaysia Kelantan Bacok, Kelantan. Bermula jam 8 pagi hingga 10 pagi di saluran TV1, saluran berita RTM dan aplikasi RTM Klik. Ni baru yolo. Pakat mari ramai-ramai lah deh. Jadi sebutan dunia. Terima kasih untuk semua yang masih lagi terus bersama menonton menerusi Selamat Pagi Malaysia dari DJ Corner Kelantan FM di waktu ini bersama dengan saya Suhaila Makdaud ataupun Cik Su. Ya, dan juga saya Azidi Abdullah di Kelantan FM lah Su. Ya. Hari ini kita masih ada di sini Su, di Taman di Pasar Nelayan. Di Rehlah di Tok Bali. Betul. Okey. Okay. Dan hari ini kalau kita dah war-war di radio Kelantan FM khususnya tentang program kita yang berlangsung, jadi hari ini rasa tak cantik kalau kita tak jemput sahabat kita dari Kuala Lumpur untuk bersama dengan kita kan. Kita ucapkan selamat datang kepada Munawar. Selamat datang ke Kelantan. Alhamdulillah, ni yang istimewanya untuk Selamat Pagi Malaysia kali ini. Setiap kali kita bersiaran di lokasi kan, pastinya rakan-rakan kita daripada radio juga turut memeriahkan suasana. Hari ini kita bersama dengan DJ Su dan juga DJ Azidi. Okey, hari ini nampak kacak sangat pakaian tradisi ataupun pakaian klasik. Ini yang menariknya kalau mari ke Kelantan, pertama saya nak bagi tahu Munawar tak boleh kelakar Sarawak. Hai, tak boleh kakak Sarawak. Yang keduanya juga tak boleh juga kecek bahasa standard. Kita kena kecek logat Kelantan. Tapi Munawar faham kau kalau kita kecek Kelantan? Boleh. Saya faham kecek Kelantan, tapi bila saya nak bercakap dalam bahasa Kelantan tu, selalu kawan-kawan saya cakap bau suposie. Jadi tak boleh. Jadi hari ini Munawar dan juga Azidi, semua penonton Selamat Pagi Malaysia, kalau kami di sini, mari tak saja orang kata. Kita bawa hadiah. Sebabnya kita ada program Gu Jajak Kelantan FM. Itulah jadi tanda tanya dari tadi. Saya tertanya apa maksud Gu Jajak tu sebenarnya. Okey, Gu Jajak tu sebenarnya kalau ikut Kelantan juga bahasa dia degak. Ataupun kita pergi ke satu lokasi, kita singgah. Singgah. Gu maksud apa Gu? Gu tu maksudnya kita tim lah. Kawan-kawan. Jajak tu penjelajah. Singgah. Ataupun kalau orang-orang dulu dia kata habis kedah pokok-pokoknya jajak. Itulah. Maksudnya semua benda tempat kita pergi, semua tempat kita singgah. Melalui Gu Jajak Kelantan FM ini sendiri juga pun kita dah pergi singgah banyak daerah-daerah di negeri Kelantan ini sendiri. Jadi bagaimana pengalaman apabila bertemu dengan peminat-peminat semua? Kalau sebelum ni mereka hanya boleh mendengar suara di radio ataupun melihat di media sosial, tapi sekarang ni dapat bertemu mata. Mungkin ada yang jatuh cinta dengan DJ kita ni. Kalau saya taklah. Bab jatuh cinta tu malas nak cakap. Yang sakit ada. Tapi menariknya kalau tersebut mengenai kita bertemu mata dengan pendengar-pendengar secara tak langsung, kita boleh bercerita dengan secara bersemuka tentang apa juga aktiviti, tentang apa juga program. Tapi kita sebagai yang mengadakan program Gu Jajak sendiri pun rasa berbesar hati apabila ramai di antara rakan-rakan strategik kita turut sama memeriahkan program Gu Jajak Kelantan FM ini sendiri. Dan rata-rata saya tengok ada itu hujur tu boleh jumpa dengan DJ. Selalunya mereka dengar di radio. Tapi mereka dapat jumpa dengan penyampai-penyampai kami lah Kelantan FM ni. Sebab itulah kita war-warkan kepada anda hari ini istimewanya dalam Selamat Pagi Malaysia di Tok Bali ini. Anda kena datang sebab apa? Anda kena berjumpa dengan DJ-DJ kesayangan anda ni. Mereka menunggu sampai pukul berapa dekat sini? InsyaAllah sampai pukul 12 kot tu. Betul. Juga kita ada hadiah lepas ni kita nak bagi. Betul. Selagi tak habis hadiah baru kita kata jangan balik. Wah, seronoknya dapat hadiah pula kan. Tadi kata dah pergi menjelajah ataupun jajak di beberapa kawasan di negeri Kelantan ni kan. Dan kalau kita bercakap berkenaan keistimewaan negeri Kelantan ini, bukan sahaja kita nak ketengahkan pelancongan yang ada di kawasan Tok Bali ni,
Tetapi kalau Tok Bali ada pasar nelayan, tetapi kalau di Kota Baru ada satu pasar yang sangat ikonik, iaitu Pasar Siti Khatijah. Ya, betul. Kejap Tapi lagi saya kita nak bawa juga Munawar sebenarnya pergi ke Pulau Suri dan juga Pulau Sri Tanjung, insya-Allah. Wah. Itu juga antara destinasi pelancongan yang cukup menarik Dengan di cerita negeri tu pasar terapung dekat Betul, betul. Menarik. Jadi kepada anda semua, kalau cuti sekolah ke, cuti hujung minggu ke, jadi boleh dah datang singgah ke negeri Kelantan ni. Banyak sebenarnya potensi-potensi pelancongan yang pastinya akan memukau anda. Terima kasih. Sama-sama. Pastinya ramai peminat dah tunggu dah tu. Betul. Tadi kita cakap berkenaan pasar Siti Khadijah kan? Ya. Jom kita saksikan bingkisan istimewa berkenaan pasar yang sangat ikonik ini, iaitu Pasar Siti Khadijah. Jika berkunjung ke Kelantan tidak lengkap percutian anda sekiranya tidak singgah di Pasar Siti Khadijah, Kota Baru. Yang pasti kunjungan ke sini bakal memberikan pengalaman beli belah cukup istimewa kepada pengunjungnya. Pasar ikonik 3 tingkat yang berusia 40 tahun ini bukan hanya terkenal sebagai salah satu lokasi tarikan utama pelancong, malah turut menjadi pusat pengembangan kegiatan ekonomi rakyat negeri Cik Siti Wang Kembang. Dari pelbagai barangan keperluan harian sehinggalah pada produk-produk kraft dan industri kecil dan sederhana, IKS keluaran usahawan tempatan boleh didapati di sini. Orang Ipoh, orang mana-mana pun tahu pasar Siti Khatijah ni. Bila mari Kelantan, dia akan cari, dia akan sebut lagi pasal Siti Khatijah. Ada belakang baju, kitchen, makanan, macam-macam makanan orang Kelantan ke. Ada sini batik-batik so. Jadi memang dia mari nak cari benda begini lah. Banyak pilihan. Lepas tu lokasi dia strategik dekat bandar dan dekat dengan airport. Lepas tu daripada kawan-kawan yang lain dah memberitahu kami kalau nak cari barang-barang souvenir di Kelantan, batik especially ataupun serunding daging, memang cari di Pasar Siti Khadijah. Lebih 1,400 peniaga menjalankan pelbagai jenis perniagaan di Pasar Siti Khadijah yang mana dibahagikan mengikut zon dengan 90% daripadanya terdiri daripada kalangan peniaga wanita. Di Pasar Siti Khadijah mempunyai banyak seksyen berbagai jualan lah. Contohnya di tingkat paling atas lah. Yang paling top sekali adalah tingkat 2 tu ialah pakaian dan barang-barang tembaga dan barang-barang kraft tangan. Dan tingkat 1 tu adalah mempunyai 2 seksyen, antaranya berniaga food court ataupun tempat jual makanan lah, makanan masakan panah apa semua. Situ ada semua bahagian masakan lah. Dan ada sebelah seksyen lagi adalah jual makanan kering, contohnya sambal daging, makanan yang berunsur makanan yang dah siap lah. Dan yang paling bawah adalah di kalangan seksyen jual barangan kedai emas, ada jual buah dan ada jual kuih muih. Dan ada jual barangan seperti tradisional lah, sama ada pisau, keris dan sebagainya. Lebih istimewa, pasar ini juga telah menerima kunjungan pemimpin nombor 1 negara, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim awal bulan ini. Peruntukan RM5.5 juta di umum Perdana Menteri diharap mampu merubah wajah Pasar Siti Khadijah dalam menambah baik keceriaan selain memberi keselesaan kepada peniaga serta pengunjung yang datang. Memang 95% wajiblah, kata wajib untuk ditransformasikan untuk bersama menyaingi, sebab di zaman-zaman sekarang 2024 dah banyak tempat-tempat lain yang tempat peniaga yang dah moden. Jadi kita minta daripada kerajaan ataupun pihak-pihak yang berkenaan untuk beri keutamaan kepada pasar-pasar Khadijah. Pasar Siti Khadijah ni setahu Kak Amar tak payah orang kata nak diwawarkan sangat sebab semua dah orang akan datang Kelantan ni dalam fikiran dia Pasar Siti Khadijah harus dikunjungi, wajib dikunjungi sebab ni merupakan satu ikon pelancongan bagi negeri Kelantan. Inilah merupakan satu peluang yang besar orang kata bagi pihak-pihak yang berwajib untuk lebih meningkatkan lagi Pasar Khadijah ni, mencantikkan lagi, membaik pulih dengan baik lagi. Pasar ni antara pasar yang paling ada nama lah, Pasar Siti Khadijah ni. Di mana-mana tempat kita pergi pun semua kenal Pasar Siti Khadijah ni.
Okey, generasi kita ni semua dah anak-anak muda dah pergi belakang. Macam saya antara tokel lah. Saya paling muda, saya pergi umur saya 29 tahun. Bahagi tu pengunjung suka je mai beli ke bagi tak ada tempat lain. Suka je mungkin ni kat suasana kedai lah kot perlu di-upgrade sikit lah kot. Sebab dapat lama duduk gini ke. Kena upgrade sikit lah. Mula beroperasi pada tahun 1984, pasar ini dahulunya dikenali sebagai Pasar Pusat Buluh Kubu sebelum ditukar nama kepada Pasar Siti Khadijah sekitar tahun 90-an sempena nama isteri baginda Rasulullah SAW. Berikutan aktiviti perniagaan di sini didominasi ramai kalangan kaum hawa. Fikri Zaib, Selamat Pagi Malaysia. Daripada Pasar Siti Khadijah kita kembali ke Dirurehlah. Pasir Putih Tok Bali ini kemeriahan pasar pagi pada pagi ini yang mana kami bawakan secara langsung kepada anda kalau anda berkesempatan berada di sini. Betul. Pasar ni saya hampir buka setiap hari Sabtu hari ini. Betul, setiap hari Sabtu. Hari inilah. Jadi hari ini memang akan meriah di Luan. Dan sebenarnya kita bersama dengan penganjur. Wow. Ya, yang menganjurkan Pasar Nelayan Dirurehlah. Dan bersama dengan kita di kanan saya ada Muhammad Hassan Al-Basri Zakaria dan juga Muhammad Hafizuddin Hassan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita panggil Cik Ding dengan Cik Asep. Cik Asep. Ya, boleh. Macam mana terciptanya idea? Sebelum ni tak ada tapak pasar ni, lepas tu anda menganjurkan dan memberi satu inisiatif baru kepada pantai bisikan Bayu ni. Dirurehlah. Pertama sekali saya ucapkan terima kasihlah kepada Dis Dirureh untuk idea, untuk nak cari idea tu sebenarnya pemudaannya kawasan ni semak samu pada mula-mulanya. Jadi saya mari tengok tempat ni terbiar dan saya adalah idea daripada saya pergi bercuti-cuti dan saya tengok kita sebagai pengunjung, sebagai orang awal ni apabila kita pergi jalan-jalan apa yang kita nak, betul tak? Apa yang kita nak. Jadi di situlah saya mari idea tu untuk nak buat di sini. Di tempat ni, di Dirurehlah ni. Dan untuk nak buat tu saya mula-mula berfikirlah cara untuk nak tarik crowd orang tu nak buat lagu mana. Jadi untuk nak tarik orang ramai ni jadi saya perlukan benda besar jugalah untuk nak panggil orang ramai mari ni. Jadi saya pun fikir buat pasar ni orang ramai, peniaga pun ramai, dan orang ramai, orang tempatan pun boleh mari. Jadi kalau kita tengok di pasar mana-mana pun banyak pasar ni. Betul. Bukan di Kelantan pun, di luar Kelantan pun banyak pasar. Jadi saya perlukan benda yang unik untuk nak tarik orang lagi. Itulah kalau kita tengok unik adalah peniaga itu memakai busana tradisional macam kita pakai. Ya. Adakah itu idea yang wajib diikuti oleh peniaga-peniaga di sini? Ya. Tradisi. Sebenarnya bila kita buat idea untuk buka kawasan ni, kita tahu ya Kelantan ni sendiri sebenarnya dia kaya dengan tradisi. Kaya tradisi dia tu dari segi budaya dia, keunikan kehidupan orang sendiri. Jadi bila kita fikir balik, kita rasa benda ni perlu kita akak balik. Sebab benda ni mungkin zaman dulu ada. Benda ni orang muda kita nak kenalkan balik. Mereka pada tema kita lah. Mungkin Cik Ridwan sendiri dengan Liz hari ni ikut tema pakai semuta, pakai kain batik. Ini adalah benda-benda hak kita nak bawa dalam pasar kita, hak kita tubuhkan itulah. Jadi bila kita dapat idea macam ni, kita fikir bahawa kita boleh terapkan benda ni melalui kita ada pengurusan kita sendirilah kan. Pengurusan dan dari segi peniaga pun kita wajibkan yang untuk setiap peniaga ni ikut tema kita lah setiap minggu. Dan kalau boleh kita nak lagi pengunjung tu sendiri biar rasa
mari pasar kita ni dengan keadaan gini. Ya, sebab kembalikan kepada zaman-zaman dulu, zaman tok moyang kita kan. Okey, kalau kebiasaannya kita ada tengok deh, pasar ni banyak sangat. Tapi kalau orang mari tu pakai baju biasa-biasa aja. Tapi kalau datang ke sini, pasar nelayan di Rurehlah ni kena pakai baju lagu ni deh. Betul. Itu yang kita nak sebenarnya. Ya, sebab bila dia orang mari ni, yang kita rasa macam bangga sikit, dia orang ni tak segan mari pakai baju gini, pakai semuta. Bahkan dia orang bangga. Bangga untuk kembalikan benda tu lah. Jadi sambutan tu bagi kita sangat-sangat menggalakkan. Sangat-sangat menggalakkan, dan tupai kita lah ni bukan hanya penduduk setempat. Boleh seluruh daerah di Kelantan, dah boleh lagi seluruh Malaysia, dah boleh lagi ke peringkat yang lebih besar lagi lah untuk kita kenalkan budaya kita ni. Apa produk-produk yang dijual di sini? Produk-produk yang dijual di sini terdiri daripada kuih muih, makanan-makanan tradisional lah. Seperti ubi tonyo. Ubi tonyo. Abewe tahu kenal ke ubi tonyo? Pernah tak makan ubi tonyo? Tak pernah lagi. Kena tegaklah lepas ni deh. Kena tegak. Jadi kena marilah. Asal sini kalau diri sini dia tubik. Besuk ke Kelantan. Tapi ada makanan saya tak pernah try. InsyaAllah boleh. Jadi lepas ni kena pergi tegaklah. Dia kek-kek lah sikit balik kot ni. Kena banyak makan lah. Bukan balik saja. Balik kena mari sini. Kena mari sini cari makanan-makanan tradisional. Dia pakaian dia hasil-hasil laut pun ada di sini. Harga pun berpatutai lah. Kalau diikutkanlah kan, dengan reaksi daripada peniaga-peniaga di sini, sambutan dia tu lagu mana setakat ni? Alhamdulillah, kita ni ada lebih daripada 200 peniaga. Dan sambutan daripada orang yang mari setakat dari minggu ke minggu ni sangat meningkat lah. Sampai kita kata boleh penuh kawasan-kawasan. Dan daripada kita dapat feedback daripada peniaga sendiri, mereka rasa sangat syukurlah. Salah satu daripada kewangan mereka lah kan. Dan salah satu daripada apa yang dia cuba jual, laku. Dibelilah maksudnya oleh pengunjung yang mari sini. Okey, ini dia antara yang dapat kami gambarkan kepada anda kemeriahan di pasar. Dipanggil pasar nelayan. Betul. Pasar nelayan. Disebabkan oleh produk-produk yang banyak yang berkaitan dengan hasil laut, contohnya ikan. Kita ada pulut lepor ni kan? Pulut lepor, pulut bakar. Pulut bakar. Hasil-hasil pertanian juga dijual di sini kalau kita tengok. Ini ubi tonyo. Ini ubi tonyo. Sekejap lagi kita pergi Ya, boleh. Okey. Okey, sekarang dibuka pada hari Sabtu sajalah. Ada idea untuk buka. Kalau sini cuti Jumaat dengan Jumaat Sabtu. Kalau kita sini cuti hari Jumaat Sabtu. Dan kita pun mempunyai banyak fasa lah untuk membangun tempat ni. Untuk fasa pertama ni kita buat pasar nelayan dari pukul 7 pagi hingga 1 tengah hari. Dan lepas ni kita akan buat pasar malam pula. Lepas pada untuk siap fasa pertama, untuk fasa kedua ni kita buat pasar malam. Dan lepas tu kita akan buat restoran. Kita akan buka restoran di sini berkonsepkan nelayan juga. Makanan seafood semua sekali lah. Semua. Okey, selain daripada pasar, konsep pasar kan jual makanan tradisional semua. Aktiviti-aktiviti lain, contohnya kalau kita tengok kat pasar lain ataupun tempat lain, dia anjurkan konsert. Dia panggil artis-artis untuk buat konsert di Barat. Kalau di Kelantan ni lah. Orang marilah. Apa perancangan selepas ini untuk menaikkan lagi dan juga meningkatkan lagi kehadiran pelancong? Perancangannya itu sebenarnya kita besar, Cik Asal yang tadi. Cuma kita asas kita tu kita nak angkat tradisi masyarakat tempatan. Jadi benda tu macam aktiviti-aktiviti masyarakat tempatan, segi permainan ke ataupun cara hidup mereka, benda tu yang kita nak angkat. Contohnya ni ya kita tengah buat macam ada pertandingan bidah ataupun plastik tu kan. Itu menarik juga. Itu mungkin lepas ni kita nak buat pertandingan mungkin main sepak takraw bola tu kan, sepak raga bola. Benda-benda tu kita nak angkat. Benda-benda lama yang mana kita memang cari sangat jumpa ni dia. Kita nak angkat benda tu sebenarnya dia. Tarik tali famous tu. Tarik tali masa sekolah dulu kalau tak main tak sah. Tengok ayah saya badai macam mana. Sejak aku tarik tali tu. Ya, suka-suka rakyat kita lah kita sebenarnya nak angkat balik. Biar betul kita tadi biar antara pengunjung hok mai sini kita nak dia rasa originality Kelantannya kayanya dengan budaya dia. Okey. Kalau kita tengok ada 2 part Situ part pasar yang kita tunjukkan kat visual dekat penonton sebentar tadi. Ini
ini adalah satu kawasan lain pula ni. Ini untuk kawasan apa? Ini macam banyak bangunan yang buloh. Dia macam tempat untuk berehat ke apa? Kalau dulu ni kan kita panggil sebagai tempat OOTD lah. Tempat OOTD, ambil gambar. Mari beli pasar tu, mari beli pasar. Bukan sekadar mari beli saja. Maknanya mari sini boleh orang kata healing lah, boleh ambil gambar, boleh bergambar. Tema-tema lo ni lah. Betul. Dia ada tepi sungai tu, bolehlah tempat untuk nak healing, nak makan ke apa tepi tu. Beli makanan di pasar, boleh terus pergi makan tepi sungai. Tepi sungai? Ya. Tepi laut. Ya, dia tepi tu. Ada dekat tepi sana. Dia juga tak sampai lagi tepi sana. Kita ni laut. Di tepi tu lebih kurang tasik lah ada. Jadi ni yang paling pentingnya, siapa-siapa hok mari dekat pasar nelayan di Rurellah ni, dia memang tak kira balik dengan tangan kosong lah dia. Betul. Kalau mari nak attend OOTD, healing ke apa tadi, boleh terus tag lah sebenarnya di Rurellah ni. Supaya dapat naikkan lagi. Macam mana penganjur? Dari segi promosi menggunakan media sosial, TikTok, Instagram semua ada lah? Ada. Memang ada lah. Siapa handle ni? Kita ada TikTok ni. Kita ada tim media kita sendiri. Ada tim media sendiri. Kita ada media sendiri. Setiap minggu lah dari segi pasar ni kita up masuk ke dalam media sosial lah. Yang kita tahu media sosial ni setiap orang lah ni kata di hujung jari yang boleh tekan. Tapi yang paling seronok bila kita tengok kita pakai gini, biasa ayah-ayah kita, mak kita pakai gini. Tapi ini masanya untuk kita generasi baru cuba pakai. Ya, merasa sendiri sebenarnya. Kita merasa sendiri. Tapi ini dalam simpanan saya tau, Lis. Yang sendiri punya? Saya sendiri punya. Nampak kita punya jiwa ni ada lagi. Ada lagi lah. Ada lagi. Saya punya pinjam. Tapi tak apa, yang penting. Tak apa, boleh merasai sendiri. Maksudnya kalau datang sini, adalah peluang nak pakai benda macam ni. Betul. Satu inisiatif yang cukup bagus. Mungkin sedikit kata-kata akhir daripada anda untuk mengajak ke semua yang menonton Selamat Pagi Malaysia terutamanya bukan saja daripada Kelantan, daripada Terengganu tapi daripada negeri luar untuk datang sendiri ke di Rurellah ini. Baik, silakan. Okey, silakan. Okey. Kepada semua seluruh rakyat tempatan Kelantan dan semua seluruh rakyat Malaysia, bolehlah datang ke di Rurellah, pasar nelayan kita di Pantai Bisikan Bayu, Tuk Bali, Kelantan. Okey. Dan itulah yang kita harapkan supaya impian kita, trademark kita di sini terciptanya kenangan itu akan jadi benda betul lah. So, setiap pengunjung yang mari sini dapat rasa apa yang kita harap pengunjung rasa, suasana sebenar kehidupan penduduk setempat ni lah. Terutamanya dengan Kelantan, kita sendiri memang kaya dengan budaya dan tradisi. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada kedua tetamu kita yang merupakan penganjur kepada pasar nelayan yang menjadi tarikan baru pelancongan di Tuk Bali, Kelantan ini. Terima kasih kepada Muhammad Hassan Al-Basri Zakaria, BSS, terima kasih. Terima kasih juga kepada Muhammad Hafizuddin Hassan, penganjur di Rurellah. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah dari rezeki nanti kita mari lagi. InsyaAllah kita kita semua benda kat sini lah. Kita bolehlah healing-healing sama-sama. Boleh, kita rasa ubi tanya. Selepas ini ada persembahan DK Labo. Tapi sebelum tu, semalam kita telah pun Satu Malaysia mendengar sendiri pembentangan Belanjawan 2025 daripada Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apa kata kita saksikan kapsul yang telah pun disediakan oleh tim Selamat Pagi Malaysia. Silakan. Kerajaan bersetuju menaikkan kadar gaji minimum dari RM1,500 kepada RM1,700 sebulan. Dan akan berkuat kuasa mulai 1 Februari 2025. Penangguhan hanya diberikan membabitkan majikan yang mempunyai kurang daripada 5 pekerja bagi tempoh 6 bulan, iaitu berkuat kuasa 1 Ogos 2025. Bintang berbunyi, alangkah merdu suaranya. Bintang berbunyi, alangkah merdu suaranya.
Persembahan daripada kumpulan Dikir Labor. Betul sebut saya Pak Su? Dikir Labor. Labor betul. Labor. Dia ada sabdu sikit Dikir Labor. Kalau bahasa Kelantan dia memang macam itulah. Memang betul. Dikir labor. Labor. Maksudnya gapo sebenarnya labor tu? Ada maksud Labor dia? ni kalau dalam panggilan bahasa surat tu spider. Oh, spider. Labah. Kelantan dia panggil labor. Betul. Sebab itulah kita duk mikir tadi. Dia labor. Tapi bila kita tengok daripada luar kan, nampaklah dia macam ni kan. Betul, nampak seperti sarang. Sarang abang-abang gitu kan. Macam lebih kurang macam tu lah. Okey. Ini Pak Suhagir, saya. merupakan pengasas kepada kumpulan ni lah. Saya difahamkan dah sejak tahun 1940 Dikir Labor ni ada. Dikir Labor, ya. Macam mana dia bergerak tu siapa ni? Sebab Dikir Labor ni ada yang pelapis-pelapis daripada orang dulu tu. Ada generasi yang kebanyakan di sebelah balik Tupak. Tupak lah. Yang pelapis benda-benda ni. Satu daripada Kuk Keli. Sekarang ni dia dimewarisi oleh Rozi Kemai Berduri. Lepas tu Cabai Pak Padai Temesu. Satu lagi Seri 7. Dan Limbak. Pasimah. Saya ni yang paling bosu lah kira. Paling bosu? Paling bosu. Ini baru kumpulan saya ni baru hanya 3 kali baru buat rasa. Dah mula saya dah. Tapi Pak Su dah lama lah. Saya tu nurung daripada Tok Ayub kan? Daripada Tok lagi. Oh, daripada Tok lagi. Maknanya kalau kira generasi saya ni adalah generasi yang keempat lah. Daripada keluarga saya. Dan sebenarnya ini menarik perhatian saya. Kipas ni dia memang kena ada dalam Dikir ni. Dikir Labor ni dia kena ada. Dia ada ciri-ciri Dikir Labor lah. Ciri-ciri dia. Ciri-ciri Dikir Labor. Okey, biasanya kalau kau mari Kelantan ni kenal dengan Dikir Barak. Dikir Barak. Tapi ni Dikir Labor ni dia tak pakai instrumen atau alat muzik. Dia memang gini. Itulah di antara perbezaan di antara Dikir Labor dan Dikir Barak. Dikir Labor hanya dia ada kipas. Dan separuhnya duduk, dia panggil untuk orang yang suara tinggi je jerit tu. Atas ni bermain kipas. Kalau Dikir Barak dia ada macam instrumen macam ni lah. Rebana ibu, rebana anak, gong, maraka dan sebagainya. Dan kalau nak ikut kes sebenarnya Pak Su, kipas ni dia ada fungsi dia juga sebenarnya. Mungkin untuk mengawal suara dan juga kawal awak-awak ni. Asal ni memang ada kipas ni daripada dulu. Ada daripada. Sebab dia ni dia ada fungsi dia bila masa-masa kita nak tukar nak jerit suara kau. Sebagai tanda isyarat. Jangan. Dia DJ. Pusing saya. Sudahlah. Takutlah dalam radio. Okey. Pak Su, ni grup ni kalau kita tengok kalau kumpulan Dikir Barak dia ramai lagi. Kalau Dikir Labor ni dia sikit macam ni kau dia boleh ramai lagi kau dia ada jumlah dia tersendiri. Dia bergantung daripada ahli-ahli lah. Ada yang 15 orang, ada yang sampai 20 orang. Samalah Dikir Barak pun macam tu juga. Okey, yang menarik yang kalau tengok Pak Su ni dah umur saya kata ni umur ayah saya dah. Saya 90 lebih, 95 tahun. Okey, sama ayah saya. Tahun dah. Masih lagi gagah. Masih boleh. Paling muda umur berapa dalam grup ni? Ni mungkin adik ni paling muda. Oh, 19 tahun. Maksudnya tradisi tu diturunkan sampai ke cucu lah. Ni Pak Cik umur berapa? 70. Ini lagi adik-beradik. Adik-beradik sendiri. Yang ni abang saya, yang tu anak saya. Anak beranak lah. Saya boleh berkatakan main dalam satu family je ni. Satu keluarga. Yang ni menatu, yang tu anak. Allah, memang mudah lah KJL ni. Anak Dikir ajak belakang family. Dia malah training Subik lah. Siap lah kalau tak mari ni. Pak Su, kalau kita dengar dia punya nyanyian, lirik dia, lagu dia tu ada maksud tersendiri ataupun memang diwarisi begitu? Ataupun bahasa gapo? Sebab kalau kita dengar dia tak tahu ni bahasa gapo. Dalam sudut lirik dia ni, sebab Pak Su ni selaku generasi baru, Pak Su pun tidak faham apa maknanya dan apa maksud dia. Tapi Dikir ni adalah satu kaum di masa dalam tahun 40 dulu. Ia dibawa oleh pedagang orang Parsi. Ada pedagang Parsi ni bawa mari benda ni lagu ni. Jadi bahasa Parsi ni adalah bahasa Arab kuno. Orang Arab sendiri pun kadang-kadang dia tidak faham dengan apa yang sebutan dia bagi. Apatah lagi kita dah. Apatah lagi kita generasi baru. Kata tradisi tu dia bawa sampai law ni. Kata-kata pedagang-pedagang Parsi sebab
kita berada dekat Kuala sebenarnya. Itu adalah merupakan satu titik perdagangan dulu. Sebab tu orang senior Kelantan, orang besuk dia ada muka mix Arab sikit. Kan? Terutamanya dekat Pasir Mah lah. Saya tengok hidung saya kalau daripada tepi. Ada siapa tu. Hidung kan, walaupun saya orang Pasir Mah, tapi hidung orang nak mancung, tak apalah. Kita reda. Dok nunggu. Nunggu mana? Pasu, terima kasih banyak-banyak. Okey. Lepas ni kalau ada lagi konten kat Kelantan, kita bawa kepada anda semua di Kelabur. Okey. Tapi lepas ni Majidah nak pergi mana? Lepas ni kita nak bersama dengan saya, Majidah Ismail. Dia nak bawa kita pergi makan sebenarnya. Kepada dia makanan dia tu, kita kena tengoklah. Okey, Majidah. Silakan. Mari. Nak royak bui kau orang Kelantan, weh. Selamat pagi Malaysia, ke lokasi seterusnya. Saksikan SPN Eto Bali secara langsung dari Dihru Rehlah, Pasir Putih, Kelantan pada Sabtu 19 Oktober 2024. SPN Bacok pula akan bersiaran secara langsung pada Ahad 20 Oktober 2024 bertempat di Universiti Malaysia Kelantan, Bacok, Kelantan. Bermula jam 8 pagi hingga 10 pagi di saluran TV1, saluran berita RTM dan aplikasi RTM Klik. Ni baru yolo. Pakat mari ramai-ramai lah deh. Jadi sebut dunia. Negeri Kelantan, tanah serendah sekebun bunga, seringkali dikaitkan dengan destinasi menarik. Malah tidak keterlaluan ada dalam kalangan pelancong yang menyifatkan negeri serambi Mekah ini sebagai syurga makanan. Faktor itu antara tarikan pelancong domestik dan luar negara untuk berkunjung ke negeri Cik Siti Wang Kembang ini bagi merasai sendiri pengalaman tersebut. Pelbagai jenis kuih tradisional, ratusan jenis nasi, lokasi air terjun yang indah dan keunikan makanan eksotik menjadikan Kelantan antara tumpuan orang ramai. Kelantan terkenal dengan makanan eksotiknya dan gerai ini di Gate Selera Kampung yang terletak di Gong Kulim Pasir Putih antara gerai yang menyediakan makanan-makanan tersebut. Nak tahu apa makanan dia? Jom ikut saya. Menurut pemiliknya Wan Surizan Wan Mustafa, gerai makan yang dibuka sejak 13 tahun ini menawarkan pelbagai hidangan unik warisan zaman dahulu. Kerabu kulat gelam antara yang paling mendapat perhatian pelanggannya. Menurut Wan Surizan yang lebih mesra dengan panggilan Kak Su, kulat gelam tumbuh meliar di kawasan hutan gelam. Kulat gelam ni dia bermusim. Apabila tu kemarau panjang, dia ada kulat tu. Jadi masa itulah kita buat. Apabila habis musim tu, tak ada kulat lah. Tak buat dah lah kulat gelam tu. Untuk bingkisan Selamat Pagi Malaysia kali ini, Kak Su berbesar hati untuk berkongsi penyediaan kerabu kulat gelam. Menurut Kak Su, bahannya sangat mudah, iaitu santan, ikan kukus, bawang, kelapa goreng, serai, mangga, cili padi dan perahan limau. Selepas dibersihkan, kulat akan direbus terlebih dahulu kira-kira 2 jam untuk menghilangkan lendir dan rasa pahit. Santan serta bahan-bahan kisar dimasak seketika dan apabila agak pekat, barulah dimasukkan kulat yang telah direbus bersama bahan perasa. Selain pelbagai jenis kerabu, ikan toman tenggalang dan kenerak antara 2 jenis ikan liar yang menjadi tarikan orang ramai ke sini. Menurut Kak Su, bekalan ikan itu diperoleh daripada pembekal dan penduduk tempatan dan dimasak mengikut permintaan pelanggan sama ada digoreng, masak asam pedas, kari atau dipanggang. Menu tu kadang-kadang tu ada sebab Kak Su ni ikut orang mari ikan sungai. Kalau ada ikan sungai banyaklah Kak Su buat menu. Kalau tak ada, slow sikit menu tu. Sebab Kak Su macam ikan patin, Kak Su gunakan ikan patin sungai lah. Kalau tak ada orang mari, tak buat lah ikan patin tu. Macam ikan bau pun, ikan bau sungai. Kebanyakan yang datang ke kedai ini adalah pelanggan tetap Kak Su. Okey, sedap. Ni pun
kenalah dengan tekuk kita sebab biasa kalau kita makan kabu kan kalau orang Kelantan ni dia buat mani. Ni tak mani. Kabu bekok. Tak mani. Lepas tu kabu gelai. Kak tak kenal juga baru kenal kat ni. Okey. Aku lah gelai. Tu special dia. Dia banyak-banyak kedai kat Gi ada tak minum macam ni, minum rare macam ni. Payah nak jumpa. Saya ni di tempat kerja, kalau ada ke siapa-siapa hok cari ataupun kita bawa daripada kita punya pelawak, visitor, guest mari, memang kita recommend mari sini lah. Ni tempat hok memang menarik ada di Pasir Putih ni. Itu benda ada kedai ni tak ada di kedai lain. Tak ada, kalau dia makan di sini ada, maka saya boleh katakan saya boleh mari sini lah. Contohnya makanan adalah makanan yang pertama makanan kapung. Masukkan kapung contohnya ikan tenggalan ataupun ikan tumai galai orang Kelantan panggil. Lepas tu telur dicampur dengan kulak sisi. Lepas tu kata juga ada juga macam perut muda. Ada bagian-bagian ni bagian memang kegemaran saya lah. Warung ini dibuka kepada orang ramai setiap hari bermula jam 11 pagi sehingga jam 5 petang kecuali hari Jumaat. Menurut Kak Sulagi, kesemua masakan menggunakan resepi tradisional seperti rempah goreng, kelapa bakar, kelapa goreng, beras goreng bagi menyedapkan lagi masakan. Ketupat sotong antara pencuci mulut yang turut mendapat sambutan. Bahannya agak berbeza kerana menggunakan air nira yang dimasak bersama sotong. Bagi anda yang sukakan air nira kelapa, boleh juga mencubanya di sini selain air kelapa untuk menyejukkan badan. Laporan Majlis Ismail untuk Selamat Pagi Malaysia. Baik penonton, inilah keindahan lokasi Selamat Pagi Malaysia yang 36 yang kami bawakan kepada anda. Secara spesifiknya kita berada di Diru Rehlah Pasar Nelayan. Cukup indah, cukup meriah pada pagi ini dengan kehadiran para pengunjung. Kalau anda nak tahu, Pasar Nelayan ini memang tular, memang viral di media sosial dan terdapat lebih kurang 200 gerai yang ada di sini yang menjual makanan tradisional, ada minuman viral, ada pakaian tradisional dan yang paling istimewa suasana pasar nelayan yang ada dekat sini. Anda boleh lihat para pengunjung yang hadir di sini pada hari ini mengenakan pakaian tradisional. Kalau lelaki menggunakan baju putih, pagoda dan juga menggunakan lilit kepala ataupun semuta, orang kata. Dan kalau perempuan menggunakan selendang, menggunakan kain batik. Jadi itu yang istimewa yang kami gambarkan kepada anda. Jadi kepada anda yang berada berdekatan di Tok Bali ini, Pasir Putih, apa kata anda sama-sama memeriahkan suasana pada hari ini. Sebagai contoh dekat belakang saya ni tengah rancak berlangsung iaitu pertandingan sukan lastik ataupun dikenali orang tempatan sebagai bidah. Nak tahu lebih lanjut, kita bersama dengan tetamu kita. Kita bersama dengan Abel Wei. Assalamualaikum Abel Wei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Abel Wei, ceritalah sikit berkenaan dengan pertandingan bidah ataupun sukan lastik kat belakang ni. Okey, pertandingan lastik ataupun bidah ni, kalau orang Kelantan panggil bidah, kita buat untuk membangkitkan kembali nostalgia zaman-zaman dahulu. Kalau dulu bidah ni kita guna untuk menembak ataupun bidah burung ataupun melawan musuh, kerana kita jadikan dia sebagai aktiviti masa lapang. Okey, kalau kita tengok dari pagi tadi memang rancak pertandingan ini dilaksanakan. Bagaimana pula dari segi peraturan dan juga ialah pemakahan untuk pertandingan kali ini? Okay, untuk format pemarkahan pertandingan bidah ni ada berbagai-bagai format lah. Jadi untuk hari ini kita menggunakan 10 biji peluru yang hari ini kita gunakan guli. Daripada 10 tu kita akan select yang mana yang dapat 5. 5 tu akan dapat masuk ke pusingan seterusnya untuk menentukan pemenang. Ada berapa pusingan sebenarnya? Paling sikit pusingan kita ada 3 lah. Tapi mungkin dia akan pergi sampai 4 ataupun 5. Bergantung kepada teknik kita buat. Okey, jadi untuk lastik dan juga peluru, adakah peserta membawa lastik sendiri ataupun disediakan oleh penganjur? Okey, untuk alat lastik ni bergantung kepada penganjur. Kadang-kadang kita sediakan bagi yang beginner. Tapi kalau yang pro biasa dia ada lastik sendirilah. Jadi sambutan hari ini bagaimana? Yalah, dah berapa kali penganjuran untuk pertandingan sukan lastik ni, dari segi sambutannya bagaimana dan juga penyertaan. Saya difahamkan hanya lelaki sahaja menyertai. Peringkat umur pula bagaimana?
Okey, setakat ni kita buka hanya kepada peserta lelaki sahaja. Memandangkan peserta perempuan tak ramai lagi yang berkecimpung dalam sukan bidah ni. Jadi hari ni umur kita tak had. Bermula umur bebas. Mana-mana contohnya kalau peserta tu umur 10 tahun, dia rasa dia layak untuk bertanding melawan peserta dewasa, kita benarkan. Oh, sebab itulah kita tengok dekat sini ada budak kecil pun ada, golongan dewasa pun ada. Sama-sama bertanding untuk pertandingan sukan lastik ini. Dan kalau anda nak tahu untuk pertandingan sukan lastik pada hari ini, hadiahnya sangat lumayan dan juga unik. Apa dia, Abang Wei? Okey, untuk hari ini kita buat nombor 1 biri-biri. Wow. Nombor 2 dapur gas. Nombor 3 chariot elektrik. Nombor 4 dan seterusnya kita bagi hamper saga hati. Wow, dan kalau kita tahu kan, sedia maklum dekat sini Pasar Nelayan ini dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi. Jadi pertandingan sukan lastik ni ada juga turut serta sepanjang bulan ke ataupun bagaimana? Okey, perancangan kita untuk di Rurela ni kita insya-Allah kita akan adakan pertandingan bidah ni sebulan sekali. Kita jadikan acara bulanan. Dan insya-Allah hadiah tu kalau sambutan lagi ramai, kita akan lagi besarkan hadiah tu. Oh, wow, cukup istimewa hari ini. Kalau kita tengok jarak untuk sukan lastik ini bukannya dekat tau, mencabar juga sebenarnya. Berapa jarak ni dan juga ketinggian untuk tin tu? Okey, jarak yang kita buat daripada tempat lastik ke sasaran adalah 40 kaki. Ketinggian sasaran tu dalam 1.4 meter. Oh, 1.4 meter. Jadi ni sangat mencabar. Nampak tu. Sampai berpeluh-peluh tersenyum. Okey, insya-Allah rezeki ada di tangan masing-masing pada hari ini. Kita tengok siapakah yang akan menang pada hari ini dan membawa pulang seekor kambing biri-biri. Jadi kepada anda semua yang menonton kami yang berada berdekatan dengan Pasir Putih ni, apa kata? Jom ramai-ramai kita memeriahkan suasana di perkampungan Pasar Nelayan pada hari ini sambil kita menikmati juadah tradisional dan juga membeli belah apa yang istimewa yang ada di sini. Terima kasih Abang Wei. Okey, insya-Allah kita sekejap lagi nak cuba sukan lastik bidah. Sekejap lagi saya nak mencuba, tapi sekarang ini kalau kita tengok cuaca di sekitar Pasar Nelayan ini cukup cerah. Alhamdulillah cuaca elok di sini. Tapi kita nak ketahui juga keadaan cuaca di seluruh negara sepanjang hari ini bersama dengan penyampai kita di Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Mari. Nak royak bui kau orang Kelantan weh. Selamat pagi Malaysia, aku lokasi seterusnya. Saksikan SPN Eto Bali secara langsung dari Dihru Rehlah, Pasir Putih, Kelantan pada Sabtu 19 Oktober 2024. SPN Bacok pula akan bersiaran secara langsung pada Ahad 20 Oktober 2024 bertempat di Universiti Malaysia Kelantan, Bacok, Kelantan. Bermula jam 8 pagi hingga 10 pagi di saluran TV1, saluran berita RTM dan aplikasi RTM Klik. Ni baru yolo. Pakat mari ramai-ramai lah deh. Jadi sebut dunia. IPR, Inisiatif Pendapatan Rakyat. Ini ikhtiar menoktahkan kemiskinan tegak melalui peningkatan pendapatan rakyat. Melalui IPR Insan, umpamanya saudari Nur Maladiana yang merupakan OKU fizikal membantu suaminya berjaya meraih pendapatan keluarga hampir 2 kali ganda, dan tahun depan 250 juta ringgit disediakan untuk meningkatkan penyertaan lebih ramai rakyat miskin Tegar termasuk OKU mengikuti program IPR bagi menambah pendapatan mereka. Siren amaran awal banjir ialah sistem pengesan kenaikan aras air secara automatik
Sistem ini dilengkapi dengan pembesar suara akustik, sistem pemantauan bersepadu dan menggunakan sistem solar sepenuhnya. Selain itu, ia juga berupaya memberi arahan daripada Pusat Kawalan Program Ramalan dan Amaran Banjir Negara ke stesen siren dengan kaedah voice activation. Keupayaan bunyi siren ini boleh menjangkaui 1 hingga 2 km bergantung kepada keadaan topografi setempat. Terdapat 2 jenis siren. Pertama, bunyi siren amaran. Amaran. Air sungai telah melebihi aras amaran. Semboyannya kedengaran apabila air sungai melepasi aras amaran dan penduduk diminta bersiap sedia untuk berpindah. Kedua, bunyi siren bahaya. Bahaya. Air sungai telah melebihi aras bahaya. Ia diaktifkan setelah air sungai melepasi aras bahaya dan penduduk diminta untuk berpindah serta-merta. Sistem siren amaran awal banjir memberi manfaat kepada masyarakat bersiap siaga menghadapi bencana banjir. Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Seperti biasa, laporan cuaca pada pagi ini kita lihat terlebih dahulu paparan carta angin. Pada kali ini kita menerima keadaan cuaca angin daripada arah barat daya yang agak ketara dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga ke 30 km sejam, dan pada ketika ini juga terdapat kawasan penumpuan angin dan juga angin yang agak laju di sekitar kawasan perairan di negeri Sabah dan juga di negeri Sarawak. Dan buat masa kini dengan keadaan angin yang kurang signifikan, Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang serta bergelora di mana-mana kawasan perairan di rantau negara kita. Kita akan terus melihat kepada paparan gemerada bagi melihat keadaan cuaca semasa apa yang berlaku pada ketika ini. Di Semenanjung pada pagi ini, alhamdulillah kebanyakan negeri dalam keadaan yang agak cerah kecuali 2 tempat. Yang pertama di negeri Selangor. Pada ketika ini hujan kini sedang berlaku melibatkan 2 daerah iaitu di daerah Kelang dan juga Petaling, dan keadaan hujan yang berlaku ini insya-Allah akan beransur reda sedikit masa lagi. Manakala di bahagian utara, lokasi yang kedua adalah di utara melibatkan di Pulau Langkawi. Pada ketika ini keadaan hujan berserta petir kini sedang berlaku di sekitar kawasan perairan Phuket dan juga utara di Selat Melaka, dan selari dengan angin tiupan daripada arah barat laut di utara. Jadi hujan yang berlaku ini akan terus memasuki ke Pulau Langkawi, dan keadaan cuaca lembap di Langkawi ini kita jangkakan akan berlanjutan sehingga ke tengah hari nanti. Baik, bagi ramalan cuaca pada sebelah petang, kita masih lagi meramalkan keadaan cuaca hujan berserta rebut petir di beberapa tempat berpotensi untuk berlaku di hampir ke semua negeri di Semenanjung Malaysia, tetapi ianya akan lebih tertumpu di bahagian pedalaman dan juga pantai timur. Keadaan hujan akan mula terbentuk di sekitar Banjaran Titi Wangsa dan kemudiannya akan bergerak ke arah timur, jadi di negeri Kelantan, Terengganu dan juga di bahagian utara di negeri Pahang, juga melibatkan utara negeri Perak akan mengalami keadaan cuaca hujan pada petang dan juga melibatkan sebahagian besar pada malam nanti kerana hujan yang berlaku ini akan bergerak ke arah timur. Bagi negeri Pantai Barat dan juga Selatan masih lagi boleh berlaku hujan, tetapi kebarangkalian untuk berlaku hujan itu adalah agak rendah jika pada hari ini berbandingkan negeri-negeri di pantai timur. Baik, bagi negeri Sabah dan juga Sarawak, di negeri Sabah pada ketika ini dalam keadaan yang agak mendung, begitu juga di kebanyakan bahagian di negeri Sarawak. Walau bagaimanapun pada ketika ini terdapat kelompok awan aktif yang agak tebal, yang agak banyak, yang melibatkan di sebahagian besar kawasan perairan di negeri Sarawak. Pada ketika ini keadaan hujan berserta berpetir kini sedang berlaku di kawasan perairan utara di negeri Sarawak yang melibatkan bahagian Miri, di bahagian Bintulu, dan keadaan cuaca lembap ini di kawasan perairan ini ianya adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan dan rekreasi laut dan juga pada aktiviti perkapalan dan juga menangkap ikan. Jadi pada anda semua khususnya para nelayan diharapkan tidak turun ke laut dan sentiasa peka dan juga cakna dengan amaran dan juga ramalan yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Baik, keadaan cuaca lembap yang berlaku di kawasan perairan ini kita jangkakan ianya akan kekal berada
berada di sekitar daerah-daerah dan juga bahagian yang berada di pesisir pantai yang melibatkan bahagian Miri dan juga bahagian Bintulu. Jadi keadaan cuaca lembat yang berlaku di pesisir pantai ini dijangkakan ianya akan berlanjutan sehingga ke awal petang nanti. Begitu juga di wilayah Kepulauan Labuan, pada ketika ini keadaan cuaca lembap juga boleh berlanjutan sehingga ke lewat pagi nanti. Pada sebelah petang nanti kita menyangkakan keadaan cuaca kurang hujan bagi kedua-dua negeri ini, yang mana hujan besar kemungkinan boleh berlaku di sekitar di bahagian Kudat, di bahagian pedalaman dan juga di bahagian pedalaman dan juga pantai barat di negeri Sabah juga. Manakala pada lewat petang dan juga awal malam keadaan hujan boleh berlaku di sekitar di bahagian Sandakan pula. Di negeri Sarawak pula, keadaan cuaca lembap kita jangkakan akan hanya berlaku di sekitar di bahagian utara dan juga tengah yang melibatkan di bahagian Miri, Limbang, Miri dan juga di bahagian pedalaman Kapit. Di bahagian selatan dan juga di bahagian tengah di negeri Sarawak ini, keadaan cuaca hujan pada petang nanti kita jangkakan boleh berlaku tetapi kebarangkaliannya agak rendah seperti apa yang berlaku di pantai barat Semenanjung Malaysia. Baik, ini saja laporan cuaca yang dapat saya kongsikan dengan anda. Bagi anda untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman sawang kami di www.met.gov.my ataupun boleh muat turun aplikasi My Cuaca ataupun boleh layari Facebook, Instagram, X dan juga YouTube kami. Sekian saja daripada saya, Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan bersetuju menaikkan kadar gaji minimum dari RM1,500 kepada RM1,700 sebulan dan akan berkuat kuasa mulai 1 Februari 2025. Penangguhan hanya diberikan membabitkan majikan yang mempunyai kurang daripada 5 pekerja bagi tempoh 6 bulan iaitu berkuat kuasa 1 Ogos 2025. Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Kerajaan akan memperkenalkan cukai karbon ke atas industri besi dan keludi. Cukai ini bertujuan menggalakkan penggunaan teknologi rendah karbon. Dan ini juga akan membantu membiayai program penyelidikan dan teknologi hijau. Okey penonton, dari tadi kita bercerita berkenaan keistimewaan Pasar Nelayan kan. Sekarang ini saya nak bawa anda jalan-jalan di sekitar Pasar Nelayan. Kita nak tunjukkan kepada anda apa istimewanya, keunikan yang ada dekat sini. Jadi kita nak pergi gerai demi gerai. Gerai pertama yang menarik perhatian saya adalah gerai yang menjual makanan tradisional iaitu ubi tonyo. Jadi kita nak tanyalah kepada usahawan ataupun peniaga dekat sini iaitu dikenali sebagai Mok Cik Su. Mok Cik Suyah. Mok Suyah. Jadi kita nak tahulah berkenaan makanan tradisional ni sebab kita nak perkenalkan kepada seluruh rakyat Malaysia berkenaan ubi tonyoh ni. Cerita sikit berkenaan ubi tonyoh ni, Mok Su. Ubi tonyoh ni biasanya makan pia banjir. Oh, waktu musim tengkujuh kebiasaannya lah. Okey, bagaimana ubi tonyoh ini dibuat? Ini ubi biasanya ubi kayu. Kita koyak sebatas tu. Lepas tu tonyoh kukus.
Oh, tonyo tu macam kita sagat-sagat ya. Okey, kat belakang saya ni ada demonstrasi untuk kita tonyoh ubi ni. Menjadilah ubi tonyohnya. Okey, ini antara makanan tradisi yang cukup unik yang anda perlu cuba kalau anda datang ke Pasar Nelayan ni. Jadi kalau ubi tonyoh ni dari segi pembuatannya berapa lama prosesnya? Dalam 15 minit siap dah. Okey, selepas kita tonyoh tu, proses seterusnya? Kukus. Okey, kukus berapa minit? Kukus dalam 15 minit masuk dah. Dalam 15 minit mudah sahaja sebenarnya. Kita tonyoh dulu ataupun kita sagat ubi itu terlebih dahulu. Lepas tu kita masukkan dalam pengukus dalam masa 15 minit. Dan setelah siap kita campur dengan kelapa. Dengan kelapa dengan menisam. Kelapa. Ni saya kampung. Ni saya carilah. Okey, inilah hasilnya kalau dah siap ya. Kalau anda boleh tengok dekat sini ubi tonyoh yang telah pun dikukus dan juga ada kelapa parut dekat sini dan juga kita ada nisei. Ataupun kita panggil sebagai gula Melaka. Okey, jadi kepada anda semua jangan lupa untuk cuba ubi tonyoh kalau datang ke Pasar Nelayan. Okey, saya nak tinjau ke lokasi ataupun gerai yang seterusnya. Terima kasih Mok Su. Okey, kejap lagi saya nak sambung makan bersama dengan Mok Su. Kita nak ke sebelah ni. Kita nak ke gerai sebelah yang sangat menarik perhatian saya yang menjual tanjak. Tanjak bukan sebarang tanjak. Tanjak berasal dari negeri Kelantan ni. Okey, kita bersama dengan Abi Harun. Abi sini be. Okey, kita nak tunjuk kepada anda pelbagai jenis tanjak yang berada di belakang saya ini. Okey, antara yang cukup unik adalah tanjak Kelantan. Cerita sikit weh, apa perbezaan tanjak Kelantan dengan tanjak negeri-negeri lain? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Harun. Perbezaan tanjak Kelantan ni dia panggil getam budu. Tanjak lain macam-macam nama ada. Okey, sebelum tu weh, kita beranjak kat sini sikit weh. Biar penonton nampak muka peniaga kita ni yang cukup kacak mengenakan pakaian tradisional ni. Okey, sambung balik weh. Tanjak Kelantan getam budu nama dia. Getam budu satu dia saiz dia tak boleh laras. Memang dia kita buat fit untuk satu-satu kepala je. Macam tanjak lain dia saiz dia boleh laras mengikut saiz. Siapa-siapa pemakai pun boleh. Perbezaan tanjak getam budu dengan tanjak tu dia cuma saiz je. Yang lain dia sebagai contoh. Okey, kita tengok contoh. Yang ni namanya apa tadi? Yang ni nama getam budu. Getam budu. Getam budu memang kita buat pembuatan dia tak guna mesin jahit. Semua jahit tangan. Ya amat rumit lah buat dia ni. Nampak simple macam songkok, macam kopiah. Tapi istilah getam adalah dia tertutup. Ni dia panggil getam. Sebab nama getam dia tertutup. Asal-usul getam ni dia panggil penutup. Penutup. Okey, jadi sekarang ni kita tengok ramai yang mengenakan pakaian tradisional dan menggunakan tanjak sebagai salah satu usaha untuk kita meningkatkan lagi lah rasa bangga kepada pakaian tradisional kita ni. Tapi dari segi cara pemakaian, kadang-kadang ada orang pakai tu tanjaknya dekat sebelah kiri, belah kanan. Jadi bagaimana yang sebetulnya? Betul. Cara pemakaian dia, kita pakai tu kita sebagai watak apa macam tu. Kita adalah watak kita pakai. Sebagai contoh, kalau kita tak ada watak apa-apa, suasana biasa macam ni, kita pakai macam ni. Okey, ini suasana biasa. Kalau nak pakai ke depan, ini yang sebenarnya ini untuk raja-raja pakai depan. Raja, kita nak pakai masa ni, boleh masa naik pelami, nak bersilat atau ke zaman-zaman dulu dia istilah ni untuk keluar perang. Kita kalau sebagai pembesar dalam istana pakai sebelah sini. Pendahara ke dalam jawatan dalam istana lah. Kalau kita sebagai penghibur, kita pakai ke belakang. Ini istilah sebagai penghibur. Kita bersemua boleh pakai, tapi kita tengok suasana macam mana. Okey. Itulah kita belajar sedikit lah bersama dengan Abi Harun hari ini. Bagaimana kita mengenakan tanjak ini mengikut situasi kita pada ketika itu. Jadi cukup unik dan pastinya kalau anda bertandang kat sini, bukan setakat ada ubi tonyoh, ada tanjak tradisional kat sini, ada lebih 200 gerai yang ada di Pasar Nelayan. Jadi tunggu apa lagi, jadikan Pasar Nelayan ini sebagai salah satu destinasi pelancongan untuk anda
seisi keluarga. Terima kasih Abi Harun. Terima kasih. Okey, insya-Allah kita dah kat penghujung tahun ni Abi Harun. Pastinya kita melihat cuaca kita sekarang ini, kita dah berdekatan dengan musim tengkujuh lah kan. Jadi kita nak tahu keadaan cuaca berkenaan topik musim tengkujuh ini bersama dengan Ridwan Mustafa dan juga Liz di sana. Terima kasih banyak-banyak Munawar. Itu dia gambaran yang dapat kami berikan kepada anda di Pasar Nelayan. Kalau anda berada di Besut sekarang, contohnya pergi melancong ke Pulau Perhentian walaupun dah hujung musim, rasanya buka lagi. Lebih kurang dalam 20 minit anda boleh sampai ke sini. Cuaca cukup cantik hari ini. Memang kalau anda tengok semua ada shadow, itu menunjukkan bahawa panas dan cuaca itu menyebelahi kita lah untuk kita bersiaran pada hari ini, dan juga ramai pengunjung yang hadir pada hari ini mengenakan busana tradisional macam kami hari ini. Betul tu. Dan suasana ataupun yang ini yang sebenarnya kita nak sebab kita dapat melakukan aktiviti-aktiviti di sini. Tapi kalau nak diikutkan sebenarnya Ridwan, ujung-ujung tahun ni kita tahulah kalau di Pantai Timur ni dia akan masuk monsun timur laut. Kata musim tengkujuh, musim hujan. Musim hujan. Sepanjang jadi wartawan berapa kali pergi cover story banjir ni, Liz? Tak boleh nak royak. Memang banyak kali. Setiap kali banjir, setiap kali masuk je, ujung-ujung tahun. Muka ni akan tubik TV semua. Walaupun banjir tetap cantik, Liz. Okey. Dari Kelantan. Okey, hari ini kami sangat berbesar hati. Kita akan membawakan satu perbincangan berkenaan dengan kesiapsiagaan menghadapi monsun timur laut, dan kami bersama dengan Yang Setia, penolong Pesuruhjaya Bomba Zainal Madasin, pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Kelantan. Terima kasih Tuan kerana sudi datang ke Sarawak Pagi Malaysia pada hari ini. Sama-sama Encik Ridwan. Sibuk jadualnya. Esok nak ke Putrajaya ni. Yes, betul. Tuan mungkin boleh mulakan. Baru-baru ini kita belum lagi masuk bulan 12, tapi biasa bulan 12 itu musim hujan lah, musim tengkujuh kan? Betul. Biasa musim banjir. Tapi baru-baru ini telah pun dilanda banjir. Macam mana pengurusan pihak Jabatan Bomba pada ketika banjir yang dihadapi Kelantan baru-baru ini? Okey, kita nampak yang berlaku banjir yang sebelum ni, yang kata baru-baru ini, kita nampak kita kerjasama bersama dengan agensi lain. Melalui kalau daerah ni ikut DO dia dan semua agensi polis, bomba dan APM dan so on lah. Jadi kita nampak kolaborasi ini memang orang kata pengalaman kita di Kelantan ni. Kita hadapi banjir yang akan datang ni. Jadi bagi saya dengan kolaborasi yang sedia ada dan kerjasama ini tiada masalah akan kita hadapi yang banjir yang akan besar lagi di jangka tahun ni lah. Bagi saya kita akan kekal momentum macam ni dan teruskan apa ni orang kata latihan kita bersama mereka, dalaman kita dan lain-lain lah. Jadi saya beranggapan kali ini persiapan kita untuk pengalaman kita yang lepas-lepas berapa tahun kita berada di sini untuk hadapi yang lebih besar, insya-Allah kita hadapi dengan baik, dengan keadaan yang orang kata sempurna dan baik, dengan bukan saja manpower kita, dengan pengalaman kita, dengan latihan kita, dengan kita punya logistik sudah ada. Itu yang kita tapi kan kita nak tanya Tuan juga sendiri sebagai ahli bomba, sebenarnya mereka ni kena pandai main psikologi, sebabnya kebiasaan ni kalau orang di Kelantan ni ada sesetengah tu dia tak nak berpindah sekiranya diarah. Lagu mana pula bagi pihak Tuan sendirilah memujuk diorang ni? Betul Encik Liz. Daripada pengalaman kita untuk di Kelantan, especially di Rantau Panjang. Saya sendiri turun di Rantau Panjang ni. Sebelum banjir ni kita dah tackle orang-orang kampung ni untuk turun. Mereka ni dia kata kita ada pengalaman ni Tuhan, dia kata jangan risau. Tapi dia terkejut apabila pengarah sendiri turun, pujuk mereka. Dia kata insya-Allah kita akan turun bersama dengan agensi lain, special bomba juga dia kata. Jadi mereka ni kena bukan tergesa-gesa nak pujuk mereka. Mereka tahu bila tu banjir. Mereka tahu bila mereka akan ke pusat pembinaan sementara ni. Dengan pengalaman mereka ni, saya rasa tidak masalah untuk dipujuk, untuk dirayu. Mereka ni kena tackle begitu. Tak boleh paksa mereka ni. Dia ada kelemahan dia tu. Kalau paksa dia akan memberontak. Memberontak tak nak, dia kata. Dia nak lawan kita balik dia. Kita tak nak macam tu. Rantau Panjang spesialnya, mereka ni macam kita anggap kita borakan dia, kawan kita. Jadi kita banyak buat program latihan dan kempen dengan mereka. Mereka tahulah
Jadi kalau kita nak turun orang kata ada site ni di kawasan banjir ni, dia tahu dah kita ni, pengarah datang, kita ikut sekali dah kita. Tackle kita macam tu. Jadi alhamdulillah setakat ni apabila dengan psikologi kita, kempen latihan tu, alhamdulillah mereka mudah untuk banjir tuan. Dia kita tak boleh jangka. Kadang-kadang kecil, kadang-kadang besar yang tidak boleh dijangka. Dari aset dan juga logistik. Macam mana persediaannya untuk menghadapi luar jangka? Betul. Saya tak nafikan. Kita berpandu kepada Met Malaysia, keadaan hujan, cuaca dari masa ke semasa, air pasang kita macam mana, hujan lebat tu macam mana, kan? Dan kita juga pengalaman orang kampung ni, kita akan refer juga dengan mereka. Jadi kita nampak dia punya keseluruhan tu banjir tu akan berlaku bila. Jadi alhamdulillah kita selain daripada latihan kita, strength kita, anggota kita dan semua, logistik kita alhamdulillah kita dapat orang kata kita punya logistik dalam keadaan sempurna dan baik yang kita akan preparation ni semua. Kalau kita tak cukup, kita dapat bantuan daripada negeri-negeri yang lain tak kena banjir. Dan agensi lain juga akan bantu kita semua. Tapi alhamdulillah, kali ini insya-Allah kita banjir ni kita akan tempui dengan orang kata manpower cukup dan juga logistik yang cukup dengan kerjasama dengan latihan yang sudah kita buat. Itu antara kesiapsiagaan daripada pihak Jabatan Bomba sendirilah kan. Dan kita tahu juga mungkin adalah nasihat Tuan supaya mereka ni sentiasa bersiap sedia daripada segi kesihatan dan juga benda-benda yang paling penting kena bawa ni. Kena siap sedia sekarang. Kesiapsiagaan masyarakat bagaimana? Betul. Saya memang pengalaman bersama dengan masyarakat setempat ni, especially di kawasan-kawasan yang kena banjir ini. Saya kata selain daripada ingatkan mereka kena tengok kaji cuaca atau map ni, keadaan cuaca sekarang ni, itu fokus. Dan cuba elakkan kalau banjir tu kawasan mandi mandah ni, cuba elakkan takut benda-benda yang bisu apa semua kan. Yang penting ubat-ubatan tu. Kalau kita kadang masa kita ni atau yang kita nak pindahkan yang tak sihat, ada sakit yang kronik apa semua, kita kena pasti itu daripada keluarga dia, daripada pihak hospital sendiri. Jadi pastikan mereka standby, bawa tu semua untuk keperluan mereka sebelum mereka dipindahkan ke sana. Kita akan fokus kepada masalah-masalah yang ni untuk mereka. Dari segi pengurusan pusat pemindahan sementara pula bagaimana untuk memastikan cukup? Okey, setakat ni pusat pemindahan sementara yang saya tahu dah, di Kelantan ni sebanyak 640. Itu figure yang tahun lepas. Mungkin akan dibanyakkan juga. Jadi pengurusan kita di semua agensi yang terlibat untuk pindahkan mereka, alhamdulillah bukan sahaja bomba tapi semua agensi. Dan kita kena pasti PPS kita ni di mana-mana yang ada. Contoh PPS di Rantau Panjang, Pasir Mas, kita kena pasti dah. Kalau tak cukup pun kita pergi tempat lain pula. Alhamdulillah setakat ni cukuplah alhamdulillah. Dan kebiasaannya kan Tuan, saya pernah sendirilah ke pantai tapi masa tu hujan. Akan ada pihak bomba yang berjaga bagi memastikan pengunjung ni berhati-hati. Jadi mungkin ada nasihat sikitlah keselamatan di pantai. Kita bomba ni sama juga dengan agensi lain. Kita bomba kita sentiasa buat rondaan. Banjir contohnya lah saya kata tadi, kawasan-kawasan yang hotspot mereka sentiasa meronda. Balai-balai kita ada 22 balai di daerah negeri Kelantan ni. 22 balai kita ada. Jadi di pantai ni memang kita ada pasukan khas untuk orang kata pantau dan penyelamatan. Jadi jangan risau mana-mana tempat yang tuan-tuan dan puan-puan pergi, kawasan-kawasan yang bahaya, mereka sentiasa ada. Sama juga agensi lain, polis ada, APM pun ada. Jadi kita kolaborasi itu, kita tolong-menolong, kita sentiasa bersama. Rondaan memang kita amalkan daripada dulu lagi hingga sekarang. Terima kasih Tuan. Itu saja masa yang kita ada untuk kita membawakan kepada anda semua bagaimana kesiapsiagaan Jabatan Bomba untuk menghadapi monsun timur laut terutamanya di negeri Kelantan. Terima kasih banyak-banyak kepada yang setia, penolong Pesuruhjaya Bomba Zainal Madasin, pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Kelantan. Baiklah Tuan. Sama-sama. Selepas ini kami akan bawakan kepada anda semua masakan khas
daripada Pasir Putih Kelantan. Ya, betul tu. Saya tak pernah makan. Tak rajin makan. Lepas ni kena makan. Sebabnya Ridwan kena buat juga lepas Saya ni. kena try. Kena buat. Okey, kembali selepas ini. Kita berehat seketika. Masalah yang dihadapi hari ini dan bulan-bulan lalu dan bulan-bulan yang mendatang ialah musibah banjir kilat yang melanda ibu kota dan beberapa bandar serta negeri. Maka sebagai langkah segera, selain daripada projek tempatan banjir yang sedang diselenggarakan, sebagainya siap seperti di Kelantan dan di Alor, tetapi ada tindakan segera yang harus dilakukan. Maka hari ini saya arahkan penyaluran segera 150 juta ringgit pada PBT JPS untuk membersihkan longkang-longkang pengorekan sungai di kota-kota dan kawasan-kawasan desa yang terkesan. 600 juta ringgit kepada NADMA sebagai persiapan mendepani musibah banjir. Ini termasuk lebih 300 juta ringgit yang telah disediakan untuk persiapan sekiranya berlaku bencana pada bila masa. 20 juta ringgit disediakan segera kepada Yayasan Glik dan GLC untuk memperhebat respons dan penyaluran bantuan pada mangsa di kawasan terjejas banjir. Baiklah, seperti mana yang dijanjikan, seperti biasalah kalau kita keluar daripada studio Selamat Pagi Malaysia, kami akan bawakan kepada anda semua masakan khas lokasi yang kami pergilah. Dan kali ini kami bawakan 2 masakan khas. Saya bersama dengan Puan Nur Atikah Ramli dan juga saya bersama dengan Puan Umi Khil Fatimah Zakaria yang juga merupakan penduduk tempatan Pasir Putih ni. Okey, hari ni kita nak masuk gapo? Kita start dengan Puan Umi dulu. Okay. Puan Umi nak bawa gapo? Puan Umi situ sikit. Baru nampak muka dia. Okey, saya hari ni nak masak sambal pauh ikan rebus. Menu special orang Kelantan lah. Inilah pauh dia. Tu pauh dia. Ngatakan kita tak ataupun mangga muda lah. Rasanya masai tau. Masai. Okey. Puan Tika pula nak masuk gapo? Kita buat hari ni lawa ikan ataupun kita panggil ikan lawa lah. Mana-mana pun boleh lah. Ikan lawa ni, saya pun tak, walaupun saya daruh sini lah, saya tak pernah tengok. Ni menggunakan ikan mentah? Betul. Nanti dia masak dengan lima lah. Ni the main dia punya bahan lah kena guna. Kita ada beberapa minit dulu. Kita mulakan dengan Puan Umi dulu. Okey, Puan Umi, jom. Kita nak buat kabu Kabu dengan pauh muda. Kabu dengan pauh muda. Okey, kabu pauh ni kita panggil sambal pauh ikan rebus 5 bahan. 5 bahan. Okey, kita perkenal bahan-bahan dia dulu dah. Okey, yang pertama pauh rengeh lah orang kata panggil dah. Okey. Pauh rengeh ataupun mangga muda. Mangga muda. Hak molek mangga masai lah sebab kita nak masai-masai manis. Okey, yang kedua cili lah. Lada burung orang panggil Kelantan dah panggil dah. Okey, lepas tu ikan lah. Ikan ni kita rebus dah. Ikan selayar? Ikan selayar. Kau boleh berlaku ikan selayar, ikan kembung. Ikut suka lah. Tapi orang Kelantan banyak guna ikan selayar. Okey. Ikan selayar ni kita rebus, kita buat tulis lah. Okey. Selain daripada itu? Okey, yang keempat ni kita guna sedikit garam dan sedikit gula lah. Okey, itulah bahan-bahan kita. 5 cara bahan. Okey, jom kita campur. Okey. Kita campur. Kita start dengan apa? Yang pertama, kita nak buka. Kita kena koyak dululah buah pauh ni dah. Sampai saya tolong. Okey, boleh tolong. Okey. DJ. Jadi kita koyak buah pauh. Kita koyak. Lepas tu kita kena laju. Kita kena sagak dah. Lepas tu kita sagak. Kita sagak. Lepas tu kita sagak. Kita sagak. Mari kita sagak. Kita tolong. Kita tolong sagak dah. Okey. Okey, bila sagak dia akan jadi bentuk gini lah. Okey. Okey, jadi bentuk gini. Jadi mungkin. Okey, mula-mula kita okey, lepas kita sagak buah pauh. Kita sagak, kita guna. Okey, kita guna apa? Okey, kita ambil lada ni lah. Kita tumbuk lada dulu. Kita tumbuk lada dulu. Okey. Okey, contoh. Okey, kita tumbuk-tumbuklah lada. Lepas tumbuk lada, kita masuk sedikit garam lah. Dengan gula. Okey, kita tumbuk lagi lada tu biar lumak dah. Lumak. Dia jadi gini. Jadi gitu. Kita pun masuklah ikan.
Okey, kita tumbuk lagi ikan tu, bagi lumak, bagi sebati dengan gula, garam dengan lada tadi lah. Okey, last kali kita masuk je Buah pauh tadi. buah pauh hak kita sagak tu dah. Ni hak masuk sikit. Ni hak masuk sikit lah. Nak masak lagi, ambil awak putih. Okey, lepas tu tumbuk bagi sebati. Kita rasalah dia akan rasa manis masak tu dah. Dia tak perlu kalau tumbuk lama sangat dia hacur lah. Kalau kita nak suruh Ada. rasa tu dah. Rasa masak di buah pauh tu. Okey, yang ini okey, siap jadi macam ni. Ya, okey, ini hak dia punya dah siap lah. Okey, ini dia punya dah siap. Kalau nak pedas, boleh tambah lada lagi. Boleh tambah lada ikut kepedasan masing-masing lah. Ada orang suka pedas yang amat. Ada orang suka kurang pedas tak. Ya, dan kita boleh makan dengan nasi putih. Nasi putih dengan sambal belacan, dengan ulek-ulek lah. Okey. Okey. Kabu ikan. Sambal ikan. Sambal pauh ikan rebu. Sambal pauh ikan rebu. Boleh pakai tengah belakang lah. Menu daripada Puan Umi. Okey, sekarang kita pergi kepada Puan Atikah pula. Okey, boleh. ini ikan mentah ni. Betul. Ikan apa ni dia makan? Kebanyakan kalau original dia kita guna ikan tambel lah. Tapi kalau kita nak lagi up, kita boleh guna ikan lain lah. Seperti ni saya guna ikan tegiri. Oh, ikan tegiri. Sedap lah. Sikit lah ikan tegiri. So, baik-baik kita perlu kasi ni, dia banyak sikit lah. Ni the main dia punya bahan dia. Kalau tak ada ni, memang tak boleh jadi. Tak jadi. Sebab kita ikan ni dia masak dengan 5 nipis lah. Lepas tu kita ada bawang, lada. Lepas tu kita ada aroma dia, bunga gatal, daun kesung. Daun kesung ni pun boleh dikatakan wajib jugalah. Lepas tu ni pucuk teh ke. Kalau siapa tak tahu ni pucuk teh ataupun kita kacau pucuk buah gaju. Buah gaju. Buah gaju. Lepas tu kita ada daun serai kayu. Daun serai kayu saya tahu bahasa biasa. Tapi memang serai kayu ke? Betul. Daun serai kayu tu biasa kita guna untuk ni nasi khabu. Lepas tu ada sedikit kacang panjang. Okey. Lepas tu? Okey, bahan-bahan dia ni saya cuma kena iris ni dululah sebab tadi saya tak iris lagi. Okey. Kita capur je belakang semua. Senang je bahan dia. So kita iris sikit. Oh, okey. Saya pakai meja. Okey. Okey. Ni katakan kena adalah sebab aroma dia ni daripada bunga gatal ni memang akan menaikkan. Bila dah iris sikit, kita iris sikit ya. Okey. Kena iris banyak sebab tak ada. Okey. Boleh dah. Okey, boleh. Okey, so lepas iris tu kita capur je. Capur, okey. First kali kita kena ambil ni lah ikan dan kita perah dengan buah lima. Buah lima. Ni kena guna banyak jugalah selima dia. Okey. Laju. Okey. Puruh. Lagi masak lagi sedap ke dia memang kena masak? Tak, sebab dia kena masak untuk masak ke ikan tu. Kalau kita tengok rancangan luar negara kan, betul. Cook with acid. Yes. So limau ni adalah satu medium acid yang akan memasak. So kita tambah garam, gula. Gula sikit sebagai perasa. Lepas tu kita kacau. Nampak ikan dia tu semakin dia akan jadi tan lah warna dia. Okey. Lepas tu kita tambah bahan-bahan lain. Kita ada bawang merah. Bawang besar. Selepas tu kabu daun-daun lain? Daun-daun lain ni saya dah iri lah. Kita ada ni daun serai kayu. Daun kesung. Kacang panjang. Lada sikit untuk balance ke rasa dia. Warna dia pun lawa. Betul. Itu yang kita ni. Jangan lupa ni. Yang kita iri tadi. Yang kita iri tadi. Okey, kejap. Tak cukup lagi bahan dia. Masuk ke ni, aroma dia ni memang akan naik lah. Itu dia. 2 resipi kami bawakan kepada anda live. Sedap, memang sedap. Kelantan wet jadi. Makan tengah hari nasi putih. Betul. Panas-panas. Lepas tu dia lawai pula dengan ni sambal belacan. Sambal belacan. Siap. Okey. Saya pegang. Okey. Ini dia ikan lawa Betul, ikan lawa. Jadi ini dia resipi tradisi orang Kelantan menggunakan ikan sebab apa kat sini kan dia dekat dengan
Laut. Jadi hasil laut tu banyak menggunakan ikan, boleh gunakan ikan selayang, ikan kembung. Tapi ini menggunakan ikan tenggiri. Ini juga menggunakan selayang, boleh menggunakan kembung, menggunakan pokok pauh ni atau pokok mangga ni banyak terdapat di sinilah. Jadi ini dia menu-menu yang jarang kita tengok. Saya sendiri orang sini pun jarang tengok benda ni dan ini pun saya tak pernah makan. Terima kasih Puan Tika. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Puan Umi kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini memberi demonstrasi masakan. Ada 2 menu untuk kita semua kenal budaya dan juga tradisi masyarakat, terutamanya di Tok Bali Pasir Putih. Betul. Okey, selepas ini kita akan bersama dengan ini adalah calon untuk Anugerah Sri Angkasa, calon DJ terbaik. DJ orang Kelantan lah. Tahu tak Mansur agak-agak? Hok terbaik. Terbaik. Kak Wei tu? Kak Wei? Tak ada. Dia tak ada sini. Kita tengok siapa lepas ni. Kita berehat seketika. Jumlah kenyataan yang berniat jahat dan palsu yang disebarkan melalui SMS ataupun platform media sosial semakin menjadi-jadi. Orang ramai diingatkan supaya jangan dan tidak mudah percaya tanpa menyimak dahulu kesahihan maklumat atau sebelum bertindak memanjangkan mesej berkenaan. Ingat, perbuatan menyebarkan maklumat palsu menerusi SMS atau media sosial adalah kesalahan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jika didapati bersalah, anda boleh disaman tidak lebih RM50,000 atau dipenjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya. Okeylah, seperti mana yang dijanjikan, kita nak bawakan Anugerah Sri Angkasa minggu depan. Betul. Tak lama dah. Biasa setiap hari kami bawakan kepada anda semua calon-calon untuk setiap kategori. Ini bukan popular, ini adalah terbaik. Betul. Maksudnya yang dipilih menjadi calon 5 terbaik itu adalah cukup hebatlah kerana dia diadili oleh juri-juri yang cukup profesional. Oh, ini DJ Kelantan. DJ Kelantan sendiri. Ini sebenarnya saya bawa kain saya. Saya awak lah. Moga kita kijau sekali di Kelantan FM. Pernah konti dengan dia tak? Tak rajin lagi. pagi. Sebab dia di sebelah Malek. Okay. Saya pula di sebelah pagi. Liz lah kenalkan. Liz kenalkan, silakan. Okey, kita nak perkenalkan yang ini. Di sebelah saya, Amir Akram ataupun lebih dikenali dengan nama DJ Kids. Tapi Liz panggil dia Apek. Kita panggil dia Apek. Dekat office pun semua panggil dia Apek. Tapi saya tak tahu apa tiba-tiba jadi Kid. Kid siap bila jadi DJ Kid? Ada pernah terfikir tak? Career DJ ni menjadi satu benda yang sebati dalam diri Kid? Saya tidak pernah sebenarnya. Ya. Kalau ikut kira jadi DJ ni tak ada dalam list kerjaya pun. Tapi ialah kita merancang, Tuhan menentukan. Alhamdulillah sehingga kali ini saya bekerja sebagai juruhebah. 4 tahun baru kalau ikut kira rasmi 4 tahun, tapi sebelum tu saya terlibat secara sebagai artis kontrak bersama RTM, Jabatan Penyiaran Kelantan, dengan menjadi pelakon drama yang dicungkil oleh Haslina Hamzah. Pelakon drama radio? Yes. Suara sedap nampak. Ni. Dia ada kelebihan sendiri dan sebenarnya DJ Kids ni suara sedap ni. Kalau kita suruh dia nyanyi lepas ni. Drama radio. Oi. Kuat pun ni. Jadi Kids nak tahu sendiri lah kan, sepanjang Kids menjadi penyampai radio ni di Kelantan sendiri. Mungkin ada cabaran radio ke apa semua sebab Kids untuk Malay Retro Malam Minggu. Mungkin boleh cerita sikit lah. Mungkin ada dia punya cabaran sendiri. Okey, untuk Retro Malam Minggu, rancangan tu diterbitkan pada tahun 2022 di atas cadangan dan dapat persetujuan oleh Ketua Bahagian Rancangan Cik Azlan Mahmud. Dan ia dapat, boleh dikatakan ia merupakan satu cabaran kerana ialah dengan lagu-lagu lama di era 60-an, 70-an, 80-an, kita boleh dalam masa sama juga kita nak tarik pendengar-pendengar generasi baru hari ini untuk mengenali lagu-lagu lama, penyanyi lama, siapa pencipta, siapa penulis lirik, ya, untuk memberi pengetahuan lah kepada mereka. Dan cabaran yang boleh saya kongsikan setiap minggu untuk rancangan tu, saya kena kaji lah. Kena kaji untuk kita sampaikan, untuk kita kongsikan kepada pendengar Kelantan FM untuk pengetahuan mereka lah.
Saya tahulah juga pernah bekerja sebagai DJ kan. Untuk kita bekerja sebagai DJ di stesen RTM ni kadang-kadang konten tu kita kena buat sendiri. Yes. Walaupun KBR yang akan luluskan. Apa keunikan konten DJ Kid? Sebab lagu 80-an, 90-an, 60-an, 70-an ni hampir setiap radio akan memutarkan lagu itu pada waktu malam. Yang membuatkan keunikan DJ Kid punya program macam mana? Ada kelainan sikit. Untuk keunikan, kelainan, saya telah fikir, saya telah rancang untuk rancangan tu dengan mencipta sebuah lagu. Sebuah lagu yang boleh saya bahagikan lagu-lagu itu untuk saya siarkan, lagu di era 60-an, 70-an, 80-an dan retro antarabangsa. Sebuah lagu saya ciptakan khas untuk retro malam minggu lah. Dengan bantuan yang di-arrange oleh kaki tangan Jabatan Penyiaran Kelantan, Imi Rokasia. Jadi dengan lagu itulah yang boleh menjadikan rancangan itu unik dan menjadi siulan jugalah lagu itu. Okey, kita tengok calon-calon lain. Saingan dia cukup sengit sebenarnya, nama-nama besar. Salah seorangnya adalah KJ. Betul. Selain daripada itu, ada Fitri Dahya. Kita ada Fitri Dahya. Kita ada juga Azlan Omar. Azlan Omar daripada klasik. Ni cukup-cukup hebat semua ni. Yes. Macam mana perasaan apabila tahu tercalon dalam top 5? Kategori terbaik ni. Okey, benda yang tidak dijangka, sebenarnya saya tidak fokus pun kepada kategori ni. Saya fokuskan kepada drama kerana saya lebih meminati drama. Tapi iyalah, itu boleh dikatakan sebagai luck, tuah saya ataupun rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma sebagaimana yang boleh saya katakan, saya rasa kecil kerana kita dibarisi dengan nama-nama besar, ya. Sebagai contoh Azlan Omar, Fitri Dahya, Anel dan Khairi Jamaluddin. Tapi walau apa pun yang boleh kita tengoklah one day pada 26 hari bulan ni, sama-sama jelah kita tengok siapa yang dapat memegang trofi anugerah penyampai radio lelaki terbaik. Dan sebenarnya kan Ridwan, saya pernah menggantikan Apek untuk segmen retro malam minggu. Pernah ni Kelly. Susah. Contoh-contoh tak boleh. dia apa? Silalah bagi dekat dia je. Sebab kita kena pilih lagu-lagu daripada zaman 60-an, 70-an, 80-an. So, bila nak menggantikan tu, terpaksalah tanya DJ Kid, kenapa nak buat lagu apa? Apa yang kena cakap? Memang susah sendiri. Pasal DJ Kid, salah satu yang akan menarik pendengar adalah interaksi antara Kid dengan pendengar. Yes. Mana tu untuk handle? Sebab biasanya pendengar ni orang yang sama dan juga yang memanggil juga orang yang sama. Ya, betul. Tapi sebelum bertugas, saya membawa dua kunci utama. Sebelum kita bertugas, saya bawakan kejujuran dan keikhlasan. Dan jiwa saya terpaksa bawa untuk retro malam minggu. Cakap Kelantan sikit. Kecek Kelantan. Boleh, silakan. Kita kecek Kelantan hari ni. Boleh, tak ada masalah. Itu baru sedap dengar. Lagi sedap bunyi dia tu. Okey, sama lagi. Untuk retro malam minggu, saya kena bawa jiwa saya bagi mendekati pendengar kita. Kita kalau ikut kira di konti ni, kita sore kecek. Tapi dalam masa 3 jam tu, saya letakkan pendengar berada di hadapan saya. Itulah kaedah yang boleh saya kongsikan untuk menarik pendengar kita. Baik tua, baik muda. Kita tarik belakang. Sebab Kid ni, dia ada peminat dia sendiri sebenarnya. Peminat dia berjujur-jujur. Ini kalau di mari ni di pas satu ramah tu, ambil gambar mencari DJ Kid. Jadi Kid, start putar lagu tahun 90-an. Kid generasi muda macam nak kenal. Kalau saya tak familiar sangatlah dengan lagu 90-an. Kid buat macam mana? Saya mengkaji. Saya macam boleh dikatakan saya suka throwback balik. Apa yang kita tidak pernah rasa, gapo hok berlaku sebelum ni saya try tengok, saya belajar kan. Saya tengok cerita ke apa ke lagu ke apa semua untuk saya kongsikan kepada pendengar-pendengar kita. Okey, baik. Jadi mungkin ada harapan Pek lah sendiri untuk ASA nanti ni. Minggu depan ni Pek tak lama dah. Minggu depan Baiklah, dari dalam sebuah pertandingan ataupun persaingan, yang pastinya tiada siapa yang tidak inginkan kemenangan. Tapi alhamdulillah, apa juga keputusan sama-sama kita nantikan pada 26 hari bulan. Dan yang pastinya setiap apa yang saya terima, saya letakkan syukur di dalam tadahan. Ya, dan saya mengharapkan pendengar Kelantan FM
untuk sama-sama saksikan anugerah Sri Angkasa 2024. Masya-Allah. Tercalon top 5 terbaik itu pun dah cukup hebat. Ya. Betul. Ramai DJ di Malaysia ni. Alhamdulillah. Dan kita di Kelantan FM sendiri berharapkan agar adalah finalnya buat APEC. Kami pun mendoakan APEC sebenarnya. InsyaAllah tahun depan, Liz pula. InsyaAllah. InsyaAllah. Saya pula. Sama-sama kita doakan. Amin. Terima kasih, Kik. Ya, InsyaAllah kami doakan kejayaan anda. Okey. Rakan mereka Amirul Hafiz daripada berita ni, dia sediakan satu bingkisan. Cuba buat macam ni. Cuba buat macam ni. Yang ini Bukan. Oh, yang ini Wanita yang Kelantan ini. kalau dia Tak berapa nak berat lah. Dia tak cukup. Malu turut sikit. Wanita Kelantan ni si pecinta emas. Mesti. Mesti banyak Siapa je tak mencintai emas. Kalau raya mesti banyak dia pakai. Amirul Hafiz ada cerita je. Silakan Amirul Hafiz. Golongan wanita di negeri Cik Siti Wang Kembang sememangnya menggemarkan barang kemas, khususnya emas, sama ada dibeli untuk tujuan dipakai, disimpan atau pelaburan, sehingga membuatkan golongan itu tidak pernah berhenti mendapatkannya. Membeli emas tidak dianggap satu pembasiran, sebaliknya satu pelaburan jangka panjang kerana jika terdesak, barangan itu boleh dijual balik terutama ketika harganya melonjak tinggi. Ramai mengakui emas Kelantan menjadi tarikan golongan wanita. Namun sebenarnya gelaran emas Kelantan tidak membezakan apa-apa, sebaliknya kelainannya adalah pada segi harga dan timbangannya. Di Kelantan, majoritinya memperdagangkan emas dalam timbangan tradisi iaitu rial berat bukannya gram. Meskipun harganya melambung tinggi, namun kedai emas tetap dikunjungi pelanggan yang mahu mendapatkan rekaan terkini. Peniaga kedai emas di Kota Baru, Nur Akmal Ahmad Tajuddin berkata, kegilaan wanita terhadap logam berharga itu bukan hanya membabitkan mereka yang bergaji kecil, bahkan taksub memilikinya membuatkan ada sesetengah rela mengikat perut asalkan dapat membeli koleksi yang diidamkan. Katanya, setiap kali Aidilfitri, kedai emas akan dipenuhi pelanggan untuk digayakan di pagi Syawal. Bila tiba musim raya lah, dan sekarang ni trend-trend yang viral lah, macam trend Siti Sarah, trend Lipan dan beberapa trend lagi lah. So biasanya ada customer-customer tersendiri lah yang berminat dengan trend-trend kini. Dan ada juga yang minat barang-barang pre-love. Pre-love ni macam second hand lah ataupun terpakai. So barang terpakai pun ada peminat dia sendiri. Bergantung pada matlamat customer tu membelilah, sama ada dia membeli untuk melabur ataupun untuk menyimpan atau memang untuk perhiasan. Emas mempunyai berbagai jenis dan rata-rata penggemar akan memastikan reka bentuk perhiasan yang dibeli tulen dan terbaik. Ini antara corak yang sentiasa dinantikan oleh penggemar emas atau menjadi kegilaan oleh penggemar emas tidak kira di mana saja, khususnya di negeri Kelantan. Antaranya ini emas berbentuk shilling atau dinar, bentuk lipe, bentuk sauh, dan ini yang besar ni kendi love. Kualiti emas 916 di Kelantan juga dikatakan tidak banyak campuran dengan bahan lain dan disebabkan itulah ia murah, berkualiti dan menjadi rebutan. Tidak hairanlah mengapa wanita Kelantan sanggup menghabiskan wang sehingga berpuluh ribu hanya kerana mahu memiliki koleksi yang sentiasa berubah. Sementara itu, bagi peminat emas, Siti Aisyah Syam Muhammad Zain berkata, emas adalah simbol kejelitaan wanita atau dalam dialek Kelantannya disebut pemanis tubuh yang biasanya digayakan ketika musim perayaan atau majlis kerakyatan. Kita orang Pinang Kelantan suka ke emas ni. Dia macam satu kepuasan kalau ada emas, tipe emas. Daripada beli-beli kereta tu, saya lebih suka emas lah nyoh. Dengan emas ni kan gada ko, tak ada duit ko, pergi jual orang ambil selalu. Lepas tu harga emas naik seumur. Tak jatuh nyoh, jatuh betar, lepas tu memang naik balik. Kira memang untung lah kalau tipe emas ni. Memang wajib walaupun kecil-kecil. Kalau tak ada emas tu suka macam sekinya aku. Di tangan tukang yang berseni, kearifan tradisional yang diwarisi, gandingan ilmu, teknologi dan karya seni, terhasillah untaian emas yang menawan hati. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Selamat Pagi Malaysia.
Cukup menarik bikisan yang dibawakan berkenaan wanita Kelantan pencinta emas. Liz suka emas ke? Saya tengok Witi tu tadi. Ya Allah, telionya lah dia. Tak apa. Nanti kita simpan duit dulu. Hari ni kita sorok. Okey? Yang ada kat rumah kita tak kira. Mengacara sambil macam ni. Jangan. Okey, kita nak beralih kepada segmen terakhir kita pada hari ini, iaitu berkenaan inspirasi kejayaan, untuk kita kongsikan bagaimana kejayaan daripada usahawan-usahawan tempatan ini memberi inspirasi kepada masyarakat tempatan. Jadi kita nak perkenalkan terus tetamu kita. Ya, kita ada tetamu yang bersama Encik Muhammad Saifullah Ramli dan juga Nur Hayati Muhammad Zuki. Selamat datang. Wow, kita teruja sebenarnya nak tahu rahsia tips kejayaan ni. Tapi terlebih dahulu mungkin boleh ceritalah Encik Saiful berkenaan dengan bagaimana mula terjebak dengan bidang perniagaan ini dan bagaimana. Yalah, untuk sampai ke tahap pada hari ini pasti ada liku-liku yang ditempuhi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya agak janggal lah nak bercerita pasal benda ni kan. Sebab kita pun bukan tengah sangat kan, bukan tinggi sangat dia punya kejayaan. Tapi sebagai inspirasi untuk kongsikan pada hari ini kan. Macam saya bermula daripada lepas habis study dulu kat UiTM, memang saya terlibat dengan bisnes lah. Lepas tu sebenarnya sekarang saya terlibat dengan pemprosesan baja. Kita guna baja ikan untuk olah sebagai baja. Wow, ikan untuk dijadikan baja. Ya. Wow, pertama kali saya dengar. Punya ikan tu boleh dibuat baja. Betul. Ingatkan boleh buat kopok leko je. Itulah pasal. Kita pertama kali dengar dapat buat baja. Kita side company kita keluarkan 2 produk. Satu untuk household dan satu lagi untuk commercial punya produk lah. Untuk commercial punya produk tu kita ketengahkan probiotik. Probiotik untuk pemulihan tanah, pH pemulihan pH tanah, lepas tu kesuburan tanah apa semualah. Itu. Okey, wow. Nak tanya juga sebenarnya kan, dekat mana kawasan yang Encik Saifullah bangunkan tu? Okey. Kita kilang kita ada kat sebelah ni je, dekat. Berdekatan lah. Berdekatan. Dan dekat bersebelahan dengan LKM punya pendaratan ikan lah. So sumber ikan tu mudah lah bagi kita orang nak ambil tu. Alhamdulillah. Yalah, lagi-lagi negeri Kelantan ni, lagi-lagi di kawasan Pasir Putih ni memang berada berdekatan dengan laut kan. Jadi sumber tu memang sentiasa ada, kecuali musim terkuncup lah, susah sikit lah. Kalau tadi Encik Saiful kata bagaimana dia mengolah baja ni daripada sumber ikan. Sekarang ni kita nak tanya orang dekat hujung sana, Kak Yati ni, pemilik kopok leko. Kopok keping. Kopok keping Kopok keping. Wow, ini dipahamkan perniagaan turun-temurun. Cerita sikit bagaimana permulaannya. Mungkin dari kecil bersama dengan ayah ataupun keluarga. Saya dari kecil memang duduk kira sama tengok cara proses kerupuk. Jadi habis sekolah tu, lepas kahwin tu hijau dengan mak kejap. Lepas tu mak tu si buah kerupuk pecing. Jadi saya pun ambil alih perniagaan itu. Jadi dah berapa tahun perniagaan keluarga ni? Ya, dalam 30 tahun dah. 30 tahun. 10 tahun dah. Wow. Memang sangat lama lah. Sangat lama dah. Kalau diikutkan jarak tu agak lama. Jadi kalau dalam keluarga sendiri memang mengusahakan kepuk keping ni ke ataupun ada lagi sebenarnya yang lain juga? Kepuk losong ke? Tak ada, kepuk keping saja. Kepuk keping sajalah, khusus dah. Anda dah dengar tadi kan, 30 tahun di pasaran daripada ayahnya sampai sekarang ini diusahakan sendiri. Perniagaan keluarga ini, kopok keping ni, orang kata kalau perniagaan makanan itu bertahan lebih daripada 10 tahun, maksudnya resepinya memang sangat sedap air tangannya. Betul tu. Nampaknya lepas ni, Munawar, kita kena suruh Kak Yati kita ni bagi sikitlah kat kita. Nak Boleh untuk kita bawa Kuala Lumpur. Okey, Encik Saiful, yalah. Sekarang ini mungkin kita boleh cerita dari segi perniagaan ni kan, bagaimana Encik Saiful mengembangkan perniagaan. Difahamkan produk Encik Saiful ni dah berkembang sehingga ke seluruh negara. Ya, alhamdulillah. Kita kan ada staf seramai 35 orang. 35 orang termasuk production dan marketing. Sebenarnya baja kita ni kita pasar full online marketing tau. Full online marketing melalui media sosial lah. TikTok, Shopee, Facebook.
Kita tak ada letak kedai-kedai input pertanian, tak ada. Agent stocking pun kita tak pakai lah. Full online marketing. Wow. So apa ni? Benda ni kita dah starting daripada tahun 2021. 2021 dan sekarang bermula dengan 7 orang staff. Wow, sekarang 36. Dah 36 orang. Wow, pantas perkembangannya kan. Betul. Okey, kalau Encik Saiful mengembangkan perniagaan melalui secara dalam talian, macam Kak Yati pula bagaimana? Ada juga memanfaatkan platform dalam talian? Saya bagi ke direct ke kilang goreng. Customer saya ambil, saya goreng dia masuk Singapura. Wow. Jadinya nak tanya jugalah Kak Yati dia sendiri. 30 tahun tu. Macam mana sebenarnya dia punya family ataupun keluarga tu nak bertahan sampai 30 tahun tu bukan calang-calang sebenarnya tu. Kita resepi kita tukar. Kita guna resepi itulah. Bagaimana dari segi proses pembuatan? Kita difahamkan proses buatannya masih lagi mengekalkan tradisional. Kita guna kayu api, kita guna tradisional. Okey, dan yang besar tadi apa tadi tu? Tempat rebus kepuk. Oh, tempat rebus. Dulu sebelum dipotong tu ada sebelum dipotong. Okey, yang tempat rebus tu kita tengok saiz sangat besar. Jadi dia boleh memuatkan berapa banyak keropok dalam tu yang acuan dia tu. Acuan dia tu banyak. Banyaklah. Okey. Agak-agak tu berapa kilo hok dibuat tu Kak? Satu tu. Satu go tu dia tu kan nampak macam besar sangat kat Michi tadi. Banyaklah. Dalam 60 kilo. 60 kilo. Wow, kita kena tengok, kita kena datang ke kilang Kak Yati ni, kena tengok depan mata kita sendiri kan bagaimana proses pembuatan dari awal sampai akhir. Seperti yang Kak Yati nyatakan tadi, resepi tradisional turun temurun yang masih dikekalkan sehingga ke hari ini. Yang tak pernah bertukar, resepinya masih lagi sama 30 tahun. Nanti kita akan rasalah Betul. Kita kena cuba nanti, Liz. Okey, Encik Saiful, mungkinlah yalah kita dalam segmen inspirasi kejayaan ni, mungkin ada sedikit kata-kata kepada anak-anak muda ni yang teringin untuk menjadi usahawan yang berjaya seperti Abang Saiful, Kak Yati ni. Apa antara tips utamanya? Bagi saya kejayaan ni kita boleh ukur pelbagai sudut kan. Tapi untuk ni saya buat kerja saya ikut insting. Bila saya cakap benda ni boleh buat, kita buat. Walaupun kekurangan modal, kekurangan modal pun tak jadi masalah. Sebab janji kita punya semangat. Oh, semangat tu perlu ada. Semangat. Tapi ramai anak muda kita ni yang mempunyai idea-idea menarik, mempunyai semangat ni, impian ni, tapi masalah modal tu yang menjadi masalah utama. Bagaimana solusinya? Saya peringkat awal dulu kan. Saya ada satu kali tu member saya sendiri cakap, "Full bodoh kau buat benda ni sebab kau tak ada experience apa semua kan." Sebab saya dalam bidang sebelum ni ada berniaga lain lah. Tapi bila masuk online marketing ni, sebab kita online marketing ni kena ada ilmu dia apa semua kan. Kita tak ada background tu kan. Tapi saya rasa saya cakap saya nak benda ni. Saya perlu ada team. Dengan dunia sekarang, team online ni sangat penting kan. So saya buat juga dan tekad macam itulah. Jadi alhamdulillah kita sebab apa-apa masalah pun ada solution dia kan. Ada solution. Kita tak tahu kita tanya macam itulah. Cuma kena redah je lah. Dalam bisnes ni redah je. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Gagal sekali bukan gagal selamanya. Betul. Dan kita kena percaya kepada rezeki sendiri. Betul. Kan? Betul. Dan Kak Yati sendiri mungkin ada nasihat kepada anak-anak muda? Nasihat saya kena usaha. Kalau terima kecaman banyak pun kita buat aja sampai berjaya. Jangan patah semangat kan. Jangan patah kena semangat. bersungguh-sungguh juga. Bersungguh-sungguh. Okey, itulah kata-kata inspirasi daripada kedua-dua usahawan kita. Kalau Encik Saiful, dia pengusaha ataupun pembekal baja daripada ikan, kita difahamkan, dan juga Kak Yati merupakan pengusaha yang sememangnya sangat terkenal lah dekat kawasan ni. Memang sebut je nama Kak Yati ni memang orang tahu. Keluaran daripada Kak Yati memang sedap Kak Yati. Kejap lagi kita rasa keropok keping daripada Kak Yati. Terima kasih banyak-banyak. Kita harapkan perkongsian pada hari ini memberikan inspirasi kepada
kepada masyarakat semua, khususnya generasi muda, untuk kita berdiri di atas kaki sendiri, berjaya dalam bidang perniagaan ini. Okey, baik. Dan lepas ini kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Mari. Nak royak bui kau orang Kelantan, weh. Selamat pagi Malaysia, aku lokasi seterusnya. Saksikan SPN Eto Bali secara langsung dari Dihru Rehlah, Pasir Putih, Kelantan pada Sabtu 19 Oktober 2024. SPN Bacok pula akan bersiaran secara langsung pada Ahad 20 Oktober 2024 bertempat di Universiti Malaysia Kelantan, Bacok, Kelantan. Bermula jam 8 pagi hingga 10 pagi di saluran TV1, saluran berita RTM dan aplikasi RTM Klik. Ni baru yolo. Pakat mari ramai-ramai lah deh. Jadi sebut dunia. Panas betul hari ini. Macam mana Munawar? Seronok jadi orang Kelantan? Oh, seronok sangat-sangat. Sebab apa? Tadi saya cuma sempat menjelajah ataupun singgah ke beberapa gerai saja. Ada 200 lebih gerai dekat pasar nelayan ni. Bidah tu terah tak? Bidah tu dah terai dah tadi. Kena lagi ke tidak? 5 kali jumpa baru kena. 5 kali jumpa baru kena. Aduhlah. Dapat kami pergi ke lepas ni? InsyaAllah kita bawa balik Kuala Lumpur. Tapi yang paling pentingnya, kalau Munawar balik lepas ni, tak jadi orang Kelantan tak boleh. Kena jadi orang Kelantan sebelum kita balik. Terima kasih banyak-banyak, Liz. Sama-sama juga. Jadi tuan rumah. Seronok, Liz. Seronok tak hari ni? Seronok. Kan, banyak kan hari ni kita nak dan pergi cuaca makan juga pula. cantik untuk kami berikan gambaran yang cukup indah dalam Selamat Pagi Malaysia edisi yang ke-36 di luar lokasi, maksudnya di luar studio Selamat Pagi Malaysia. Ya, Liz tak bahaya di sini kan. Esok Liz bersama kita lagi kan. Masih lagi ada bersama untuk esok. Jadi esok tunggu Kena tunggu sebab apa? Kita ke lokasi yang seterusnya. Kita akan singgah ke Universiti Malaysia Kelantan, Bacok. Berapa minit dari sini, Liz? Lebih kurang dalam 30 minit kot. 30 minit? 30 minit. Dan yang paling penting daripada sini nak pergi ke sana, dia akan melalui satu, orang sini panggil retok. Retok tinggi tu, retok Tok Bali. Retok Tok Bali Pani. Jambatan. Retok apa tadi? Retok tu apa? Jambatan. Okey. Satu lagi perkataan baru saya belajar. Dulu masa dibina, dia tak ada air pun di bawah tu. Masa baru dibina. Dan sekarang sebenarnya ada orang memancing kalau tengah malam. Boleh saksikan sendirilah. Kalau Munawar nak mancing kat sana pun boleh. Saya suka mancing ni. So bila orang sebut Tok Bali, antara ikonik itulah Jambatan Tok Bali itulah. Okey, jadi banyak sebenarnya tempat-tempat baru yang saya belajar pada hari ini. Bukan saya perkataan baru, makanan baru dan juga lokasi-lokasi menarik yang dikongsikan oleh rakan-rakan kita. Memang orang sini. Jadi kita nak war-warkan kepada anda, terima kasih kerana setia bersama kami pada hari ini untuk lokasi pertama kami di negeri Kelantan ini untuk edisi 36 jelajah kita ni. Ya, dan besok ke 37 di Universiti Malaysia Kelantan kampus Bacok, lebih kurang dalam 30 minit dari sini. Dan kami tinggalkan anda kepada anda semua satu lagi persembahan belakang kami ini daripada kumpulan Lepah Jati, persembahan DK Barat. Kita berjumpa lagi esok hari di Selamat Pagi Malaysia at UMK Bacok. Bye. Selamat datang ke negeri Kelantan, negeri bertuah. Rakyat saya menyayang, pasti kamu dilayan dengan kemesraan. Budaya Kelantan penuh kesopanan, budaya Kelantan penuh kemesraan. Hei, mari pakak mari. Mari melawat negeri Kelantan. Kakak sagi 2 hari. Hei, tak puas lagi jalan. Daripada Gua Musang hingga sampai Rata Panjang. Kanan bukit kiri hutan, sawah padi tanah benda. Banyak benar makanan minum,
resepi terkena sejak zaman berzame kue tradisional menjadi hidenge gego tidak mahal boleh wak bandinge gego tidak mahal boleh buat bandinge masuk patah bisikan bayu singgah beli pasar nelayan nasi daging nasi kabu ule budu sambal petak kuih akok buah hulu teri mandi lopak tiket kuih soho dari dulu lemak manis sedap makan negeri Kelantan kota budaya seni warisan tinggal pusaka sening ukire tange sening tari desoro jadi kebanggaan seluruh dunia jadi kebanggaan sapa antara bangsa wayang kulit dikit barang Ewa bulet raju tiga Palu pano gesek rebah Jejok anginnya tak berasa Comel sungguh tiada